InsyaAllah kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah kita diberikan kesempatan pada malam ini untuk bertemu. Insya-Allah mungkin pada malam ini tidak boleh terlalu lama sebab ada beberapa perkara yang nak kena dibuat. Sebagai mukadimahnya, marilah sama-sama kita merasakan bahawa kita sekarang berada dalam satu suasana yang pelbagai, tetapi dalam suasana pelbagai itu kita dapati ramai dan banyak peristiwa-peristiwa yang berlaku itu menunjukkan bahawa Islam sudah mula berada di hati orang-orang ataupun manusia, sama ada orang Islam ataupun orang yang bukan Islam. Jadi kita lihat hari ini peristiwa-peristiwa yang ada ini membawa kepada satu kesedaran. Kesedaran berkenaan dengan yang pertama sekali ialah berkenaan dengan ketidakseimbangan, ketidakadilan yang berlaku di atas muka bumi ini. Yang paling tinggi sekali ialah United Nations. Bagaimana perangai United Nations ini, PBB, yang bersikap tidak adil di dalam menangani permasalahan negara-negara ataupun permasalahan manusia. Yang paling ketara sekali ialah apa yang berlaku di Gaza. Yang saya sampaikan lepas, walaupun dalam keadaan Israel contohnya telah menyatakan kepada United Nations, dia bagi pada United Nations surat yang dikata apa? Dia kata kami tak mau dah bertanggungjawab, tak mau dah mengikat diri kami dengan perjanjian. Perjanjian perdamaian iaitu pada tahun 1967. Yang mana dalam perjanjian itu Israel berkewajipan untuk bekerjasama di dalam memastikan perkemahan-perkemahan pelarian. Contohnya tidak dikacau, tidak diganggu. Begitu juga dengan bagaimana kawasan-kawasan tebing barat dan kawasan-kawasan Gaza tidak kacau dan diganggu. Jadi kita lihat Israel telah pun menyatakan kepada International United Nations bahawa dia tak nak bertanggungjawab, dia nak menguraikan ikatan perjanjian tersebut. Maka sebagai sebuah organisasi yang berdaulat yang dinamakan sebagai pertubuhan bangsa-bangsa bersatu, maknanya kesatuan kita kata negara-negara yang ada, maka apabila satu negara menyatakan bahawa dia tidak mahu komit, tidak mahu bertanggungjawab, tidak mahu meneruskan perjanjian setia yang telah mereka sama-sama buat, sama-sama bersetuju pada tahun 1967 dulu contohnya, maka sudah tentulah mereka telah mengeluarkan diri mereka ini daripada pertubuhan. Dia dah tak mau ikut dah. Malahan atas kita kata persetujuan majoriti daripada General Assembly United Nations ni, General Assembly ni maknanya perhimpunan semua perwakilan yang ada kan bersetuju, menyatakan kita majoriti, kalau tidaklah kita kata 100% pun majoriti telah bersetuju bahawa yang berlaku di Gaza ini genocide kan, satu pembunuhan beramai-ramai. Semua orang pakat cakap macam itu. Malahan ada di kalangan mereka yang mahu menjadikan kita kata peristiwa ini sebagai nak bawa ke ICC
di peringkat international criminal justice, nak bawa ke mahkamah antarabangsa. Jadi walaupun dalam keadaan yang demikian, dengan pelanggaran demi pelanggaran oleh Israel contohnya, bermula daripada dia melanggar banyak perkara yang ada di tebing barat, dia mengambil kawasan-kawasan orang Palestin, dia rampasnya tanah, dia rampasnya ladang, ditangkapnya orang Palestin tanpa hak, tidak ada pendakwaan, tidak ada kita kata mahkamah perbicaraan, dan tidak ada apa-apa. Dan kemudian dikembangkan pula sampai peringkat sekarang ini, dia menghapuskan rumah-rumah, sekolah dan sebagainya dalam keadaan yang kata terang-terang. Begitu masih lagi tidak ada apa-apa pun respon dan kita kata reflect daripada United Nations sendiri. Maka di sinilah kita lihat bagaimana manusia yang ada fitrah, yang ada hatinya, boleh melihat kebaikan, masih lagi ada kebaikan. Tak kiralah yang beragama Islam ataupun yang tidak beragama Islam, maka mereka sudah mula melihat akan kepincangan sistem manusia yang ada pada hari ini. Dan mereka sekarang ni sebenarnya sedang mencari-cari alternatif dan option, dan inilah yang digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai kebangkitan yang akan bermula secara fitrah, secara natural. Bagaimana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha yab'atsu li hadhil ummah ala ra'si kulli mi'atas sanah man yujaddidu laha dinaha. Bagaimana Nabi menggambarkan Allah akan membangkitkan ke atas umat ini, iaitu mereka yang akan bangkit tadi ke atas setiap 100 tahun permulaan ra'si, atas kepala, permulaan 100 tahun, yang mana mereka yang akan mentajdidkan agamanya. Jadi kita dah bincang panjang tentang maksud mentajdidkan agamanya ini. Maka di sinilah kita lihat bagaimana penting untuk kita pada malam ini merasakan bagaimana segala yang berlaku ini adalah merupakan penyusunan Allah, dan bukan saja penyusunan Allah, tetapi Allah SWT mahu memberikan kemenangan kepada Islam. Ini perkara yang penting. Cumanya pada hari ini, apakah Islam akan bangkit, akan melakukan tajdid, akan melakukan islah, kebangkitan, pembinaan Islam yang menyeluruh tadi, dan apakah dia akan berlaku dalam keadaan manusia, orang Islam hari ini jauh daripada kesedaran yang sebenar, kesedaran yang hakiki. Ya, sebab itulah pada hari ini saya nak membawa beberapa pengalaman kami, beberapa sahabat-sahabat yang dalam NGO yang ada, berkenaan dengan apabila kita telah bertemu dengan berbagai pihak berkenaan permasalahan yang ada di negara kita. Jadi kita pergi kepada United Nations tadi, United Nations pun masalah sekarang ni. Malahan macam mana saya umumkan, Menteri Pertahanan kita telah pun mengumumkan sekiranya Israel masuk ke Lebanon, menceroboh di Lebanon, masuk ke dalam kawasan-kawasan apa yang digambarkan sebagai kawasan kamp-kamp pelarian yang sekarang ni dah hancur pun, dia dah habiskan dah. Digambarkan lebih daripada 200,000 sebenarnya. Lebih daripada 200,000 rakyat Palestin yang telah terkorban, yang di Gaza tadi. Yang digambarkan oleh media hanya lebih kurang 43,000 sahaja. Daripada maklumat-maklumat yang ada, lebih daripada 200,000. Dan di sinilah kita digambarkan bagaimana bila Menteri Pertahanan kata kalau Israel masuk ke Lebanon dan mungkin membahayakan keselamatan askar-askar kita, kita akan angkut askar kita balik ke negara. Sedangkan askar-askar tu duduk di bawah United Nations yang sekarang ni bertugas sebagai tentera pengaman. Sekiranya Israel melampaui batas, masuk ke sebuah negara tanpa hak, tanpa mengikut peraturan, perjanjian dan keamanan yang sebenarnya, maka tentera kita boleh berpeluang bertembung dengan Israel. Saya nak sebutkan kepada Menteri Pertahanan, semasa kami atas kapal dulu, kami tak ada senjata pun. Tak ada senjata, tak ada apa. Yang ada bekalannya, senjata kami hanyalah doa. Walaupun doa ni silah, doa ni senjata, dan itulah senjata kami. Saya ingat lagi, masa ketika apabila mereka mula menyerang, pada malam-malam lebih kurang pukul, katalah lebih kurang 4 pagi ke 4:30 pagi, itu dah mula serang. Datang komando-komando ke kapal kami pada masa itu. Datang tembak, datang tembak. Dalam masa tak sampai 15 minit, kurang lebih 80 orang cedera parah. Termasuk 9 orang masa itu syahid di atas kapal. Dan kemudian lepas tu ada pula seorang koma. Peluru tembus kepala. Koma dia, jatuh terus koma. 2 tahun. Sulaiman nama dia. Lepas tu
rahimallah asyahid. Lepas tu dia meninggal dunia lepas 2 tahun koma di rumah dia di Turki, di hospital. Yang disebutkan sini bagaimana mereka menyerang kami, orang awam, NGO yang bukan bertujuan untuk berperang, bukan bersiap sedia untuk berperang, bukan bersiap sedia untuk menghadapi kita kata tentera-tentera tadi dengan keadaan kita membalas balik. Malahan arahan daripada Bulan Yildirim, pengarah ataupun ketua kepada NGO tadi, kan, Bulan Yildirim kata apa? Andainya mereka naik atas, kamu boleh baling-baling je apa, bagi dia jatuh je. Tolak aja bagi jatuh. Jangan cederakan. Kalau dia jatuh, dia cedera, tu hal dia. Tapi jangan kita pukul dia, ketuk dia, putuskan tangan dia ke tak bagi jatuh. Jangan, tolak je. Punya baiklah kita kata NGO ni. Kan? Punya baik NGO ni. Sampai arahannya jangan cedera, sebab kita bukan datang untuk berperang. Kita bukan datang untuk nak menghancurkan mana-mana askar. Jadi memang kita tak boleh buat macam itu. Kenapa? Bukan dia datang naik, dia tembak di bawah. Dia tembak di atas. Kan? Dia tembak dengan peluru hidup. Dan ada di kalangan sahabat-sahabat kita yang kena, alhamdulillah peringkat awal kerana peluru kita. Tapi yang lepas tu semua pakat-pakat dan cedera parah semua. Kan? Baik. Jadi dalam keadaan begitu pun, tentera Israel mengambil masa 3 jam untuk menawan kapal. Masa itu, Mavi Marmara. 3 jam untuk nak tawan. Daripada 4.30, 5.30, 6.30, 7.30 baru dia berani masuk. Kenapa berani masuk? Kerana pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala yang datang. Kita tak nak cerita panjang-panjang lah tentang ni. Lagi, benda ni saya dah ulang banyak kali. Cuma nak sebut sini, bayangkan NGO yang tidak ada senjata, yang tidak berniat berperang, yang tidak berniat untuk mengalahkan tentera Zionis yang datang, menembak dengan senjatanya, menembak dengan bomnya, menembak dengan snipernya. Allah memberikan kekuatan dan akhirnya, kan, akibatnya, natijahnya mendapatkan kemenangan. Sehingga akhirnya mengheret pertama kali dalam sejarah. Israel diheret ke mahkamah. Ke mahkamah Turki pada masa itu. Saya salah seorang saksi. Saya salah seorang memberi keterangan pada masa itu. Di mahkamah di Turki. Pergi kat Turki itu. Bagi keterangan. Wakil Malaysia. Pada masa itu, sebagai salah seorang pimpinan di sana, yang mewakili daripada Asia Tenggara, saya pergi. Orang Indonesia datang juga. Seorang, 2 orang. Dan kemudian kami beri kenyataan-kenyataan akhirnya dijatuhkan hukuman kepada tentera-tentera yang menyerang sebagai kita kata sebagai lanun-lanun, macam itulah. Perompak-perompak yang jahat. Maka telah dijatuhkan hukum, kena bayar denda dan sebagainya. Ada yang kena tangkap paganya. Jadi nak sebut kat sini, berjaya. Dan begitu juga telah dibuat satu juga sekali penghakiman dan dibawa ke ICC. Of course lah, ICC file itu duduk dekat atas meja peguam cara je sampai sekarang. Tak bergerak-gerak kan. Tapi nak sebut kat sini, berjaya. Sehingga akhirnya menyebabkan kebangkitan seluruh dunia. Umat Islam, umat bukan Islam bersama-sama bangkit dan akhirnya membina satu arus yang baru, iaitu Israel berada dalam suasana yang tertekan. Ini daripada NGO. Bayangkan sekiranya tentera kita respon. Saya bukan nak kata respon lah, lawan ke tak. Tapi kalau nak lawan, tak ada salah. Apa masalahnya? Dia serang kita. Bukan kita lawan dia. Masuk ke kawasan kita, kemudian menembak ke arah kita, menembak ke arah refugee camp, camp-camp pelarian yang ada di Lebanon dan sebagainya. Maka kita bertanggungjawab mempertahankan. Bukan lari. Bukan lari. Macam mana yang diminta oleh, minta maaf lah nak sebut sini, Menteri Pertahanan kita. Dia kata, kita bawa baliklah semua Malaysia ni. Jangan bergaduh dengan lawan dengan Israel. Padahal tugas di situ tentera pengaman. Mengamankan keadaan. Dan sekiranya tentera Malaysia diserang, tentera Indonesia bersedia untuk membantu. Daripada selatan Gaza. Kita di utara Gaza, di Lebanon. Tentera Malaysia di Lebanon. Tentera Indonesia berada di selatan, berada di laut sebagainya. Mereka pun bersedia nak masuk. Sama komando belaka. Bayangkan tentera Malaysia, tentera Indonesia bertempur dengan Israel. Dengan keadaan tentera kita yang memang bersedia sebenarnya. Saya yakin berani-berani semua. Maka pada masa itu akan berlakulah tercetusnya peperangan yang baru. Bagaimana yang digambarkan Rasulullah SAW. La taqumu as-sa'ah hatta yuqatil al-muslimun al-yahud. Tidak akan berlaku kiamat sehinggalah orang-orang Islam menyerang orang-orang Yahudi. Bagaimana yang berlaku dalam Taufan Al-Aqsa. Ya, sebab itu dah disebut sini pada malam ini, setelah kita melihat apa yang berlaku di peringkat antarabangsa. Rupa-rupanya antarabangsa ni nama aja pertubuhan bangsa-bangsa bersatu.
pertubuhan negara-negara yang digabungkan bersatu, pertubuhan yang nak menjaga keamanan, kesihatan, keselamatan, kebaikan, keharmonian, macam-macam ke lah yang baik-baik, walaupun namanya begitu, tapi rupanya bila sampai kepada perancangan Zionis, sampai kepada perancangan yang kita kata Al-Masih Dajjal, Malik Messiah yang mereka sanjung-sanjung itu, rupanya orang Islam ni dijadi macam catur yang diletak kat sana, letak kat sini. Kan ketika di Somalia, tentera kita pergi bantu tentera Amerika, pergi bantu nak selamatkan tentera Amerika di Somalia, Black Hawk Down. Cerita Black Hawk Down tu, kita komando kita tu. Kan sebenarnya. Begitu juga di tempat-tempat yang lain, di Bosnia. Di Bosnia, kan. Kita mendengar pada masa itu di zaman Tun Mahathir. Saya mendapat tahu maklumat daripada dalaman. Saya ceritalah juga. Sebab nak kata, orang kata Tun Mahathir ni tak ada jasa. Ada juga jasa dia. Apa jasa dia? Dia telah mengantar 1000 tentera kita masuk ke Bosnia dan berperang melawan bagi pihak Bosnia, orang Islam Bosnia, dalam keadaan low profile. Sekarang ni dia dah pencen dah, tak apa, tak masalah. Jadi tentera kita ada pergi sana. Dan akhirnya antara asbab-asbab kemenangan Bosnia, iaitu tentera Serbia mengundurkan diri setelah campur tangan daripada United Nations, dan akhirnya tentera Serbia keluar, kalah, dan kemudian dengan gabungan tentera-tentera kita yang ada, yang pakai pakaian biasa, dan kemudian begitu juga di kalangan mujahidin daripada tempat-tempat yang pakat-pakat datang semua, maka akhirnya Bosnia bebas daripada kekejaman Serbia. Jadi nak sebut kat sini, tuan-tuan dan puan rahmati Allah, keadaan semakin panas sebenarnya. Kan apabila Trump digambarkan menang kali ini, kita ingat, Trump ni akan tolong apa ni dipanggil, menyatukan agama-agama, menyatukan, kita kata agama Abrahamic Faith, kan, Abrahamic Accord dia panggil, pada tahun 2019. Trump di bawah telah mengarahkan Kushner ni siapa? Dia punya menantu dia, untuk nak memulakan Abrahamic Accord, perjanjian Abraham, iaitu menggabungkan 3 agama, Yahudi, Nasara dan juga Islam, sebagai satu cara untuk nak neutralisekan orang Arab supaya boleh bersama dengan orang Israel, orang Yahudi. Jadi dia dah buat dah. Jadi kita ingat Trump ni besok akan jadi okey lah, tolong apa namanya orang yang teraniaya tadi. Rupa-rupanya dia pun sama aje. Al-kufru millatu wahidah. Jadi sebab tu pada malam ni keadaan semakin terdesak di seluruh dunia. Ini tak termasuk lagi peperangan Ukraine dan Russia. Ukraine dan Russia ni kata Trump, dia akan cuba normalisekan, cuba jadi baik, jadi tak perang lah. Tapi walau bagaimanapun yang sebenarnya menguasai satu dunia ni bukan Trump yang pegang apa ni kita kata kuasa. Bukan Secretary General United Nations yang pegang kuasa. Bukannya kita kata mana-mana raja yang memegang kuasa, tapi ada satu perancangan jahat yang telah digambarkan oleh Allah dalam surah Al-Ibrahim ayat 1446 bagi mereka yang first time pada malam ni. 1446, cuba tengok tahun Hijrah 1446, Allah memberi isyarat bahawa kamu akan berhadapan dengan makar mereka yang akan mengepung kamu, perancangan jahat mereka yang akan mengepung kamu. Tapi Allah kata wa indallahi makruhum, tapi di sisi Allah ada makarnya, ada perancangan jahat yang akan menghancurkan mereka. Jadi sebab tu, dan sebab itu kalau di peringkat antarabangsa pun kadang panas, dan keadaan Malaysia pun panas. Saya nak sebut sikit lah. Kami bertemu dengan wakil-wakil kami, bertemu dengan wakil-wakil senator daripada Dewan Negara, bukan Dewan Rakyat, Dewan Negara. Kita bertemu dengan wakil-wakil juga wakil-wakil orang yang dah bersara. Kita kata bekas MP, bekas menteri, bekas orang penting, think tank Malaysia ni, negara-negara Malaysia ni. Dan dalam pertemuan-pertemuan itu kita telah mendedahkan apa yang berlaku di dalam Malaysia ni. Kita dah dedahkan satu dengan resolusi task force rakyat yang telah kita gembelengkan tadi. Kita dedahkan satu-satu, termasuknya mungkin yang akhir-akhir ni orang duk sebut Akta 342. Jadi semua kita dedahkan. Jadi kita dedahkan, majoriti mereka setakat ni lah, semua yang kita jumpa bersama. Bahaya ni, ini mengancam, ini satu yang bahaya, ini satu yang menakutkan. Seperti kata-kata Tengku Razali kata apa, ini satu yang menakutkan. Sehingga menyebabkan dia kata, mari sini, saya nak bawa kepada yang lebih tinggi lagi. Dia kata nanti dulu kita buat dulu apa dia panggil? Pemurnian lah contohnya. Jadi
Jumpa dengan siapa sahaja. Pimpinan-pimpinan, dulu MP lah, dulu menteri lah. Begitu juga mereka yang think tank, bekas polis, bekas tentera. Jumpa dengan bekas ketua-ketua pertubuhan ataupun yang memegang keputusan. Semua. Bila kita menceritakan tentang masalah yang ada dalam negara ni, semua menggambarkan ini menakutkan dan ini mengancam. Ini mengancam. Dan ancaman ni bukannya ancaman yang teori, ancaman yang fakta, real. Ancaman yang real. Malahan setelah kita berbincang dengan sekumpulan lawyer-lawyer, peguam yang mahir dengan perlembagaan negara, peguam yang mahir dengan peraturan dan perundangan dalam negara, mereka menyatakan banyak perkara yang dilakukan di parlimen hari ini tidak berdasarkan perlembagaan negara. Saya minta maaf, saya terpaksa sebut perlembagaan negara. Ada orang tak suka sebut nama perlembagaan negara, tapi kita kena faham, selagi tidak ada kebangkitan daripada Al-Mahdiyin yang hakiki, maka selagi itulah kita kena kaedahnya, kita kena mengikut saluran-saluran yang ada. Selagi belum ada fatwa yang kata, bangkitlah kamu bersama Al-Mahdiyin, mereka yang mendapat hidayah di akhir zaman, termasuklah Imamul Mahdi yang digambarkan tadi, Al-Imamul Mahdi Al-Muntazar. Selagi tidak ada arahan yang itu, isyarat yang itu, selagi tidak ada satu perubahan fatwa yang baru daripada ulama-ulama, daripada kepimpinan-kepimpinan agama atau kepimpinan gerakan Islam yang ada di dunia ini, maka selagi itulah kita kena mengikuti saluran-saluran yang terbaik supaya kita benar-benar sampai kepada martabat yang dikehendaki, iaitu kita menyampaikan Islam dan menegakkan Islam mengikut fitrah. Jadi salah satunya ialah perlembagaan. Dalam negara Malaysia ni, siapa-siapa yang tidak mahu mengikut perlembagaan negara Malaysia, maka dia akan diisytiharkan sebagai pengkhianat dan menderhaka. Ini daripada kita semua. Termasuklah siapa, tak kira siapa. Tak kira siapa. Dia melanggar perlembagaan negara, maka dia menjadi pengkhianat negara. Ini sebab dasar yang kita gambarkan telah menjadikan negara Malaysia ini sebagai negara yang berdaulat, diasaskan oleh perlembagaan. Walaupun perlembagaan itu telah ditulis ataupun telah digubal oleh Lord Reid Commission. Commission Lord Reid, kata Suruhanjaya and Lord Reid, yang dalamnya banyak orang putih lah. Tetapi ada di dalamnya unsur-unsur Islam, termasuklah hakim-hakim dari Pakistan, hakim-hakim mana yang diminta pandangan sehingga masukkan, melengkapkan, sehingga jadilah agama Islam sebagai agama rasmi persekutuan. Jadi semua ni termasuklah kedudukan raja-raja, majlis raja-raja yang di Pertua Agong, semua ada kat situ. Maka pada hari ini saya nak dengan terus terang saya menyatakan, banyak perkara-perkara yang telah dilakukan, yang dibuat oleh parlimen pada hari ini menyalahi perlembagaan negara. Banyak. Akta 342 melanggar perlembagaan negara. Contoh dari sudut artikel 5, artikel 50, artikel 150, artikel tentang kebebasan, artikel tentang proklamasi darurat. Jadi Akta 775 juga mengambil kuasa yang di Pertuan Agong, Sultan-Sultan. Begitu juga Akta yang baru-baru ni, RUU Mufti wilayah ni. Kita ingat, orang duk cerita pasal Asy'ariyah dengan Al-Maturidiyah, kan, lawan dengan geng Wahabi. Akidah ni, akidah tu betul tak betul, mana sesat tak sesat. Orang cerita hak tu, tak, sebenarnya bukan itu yang kita disibukkan. Benda tu dah dibincangkan oleh ulama-ulama sebelum ni. Tak payah bincang dah, tak payah bincang dah. Kita ikut aja lah. Siapa yang yakin dengan pandangan A, ikutlah A, tak apa, dua-dua semua tu sama. Maknanya berdua-dua tu benda tu yang diiktiraf. Tak ada orang berani kata ni sesat, ni sesat, ni sesat sebenarnya. Kita ada orang yang jahil. Yang sebut kat sini, isunya bukan isu akidah ataupun Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah ataupun dengan Wahbi dan Salafi sebagainya tadi. Tapi isu sebenarnya kuasa yang diberikan kepada Menteri Agama, yang sepatutnya perlantikan Menteri Agama itu sendiri melanggar perlembagaan Malaysia. Macam mana ni? Menteri Agama dah ada. Tiba-tiba Nok Azman kata melanggar perlembagaan. Bukan saya kata. Lawyer perlembagaan kata. Termasuklah bekas menteri sebagainya. Bila kita kaji tengok semula, rupa-rupanya kan Menteri Agama ni sendiri, kedudukan dia sebagai menteri itu sebenarnya melanggar perlembagaan negara. Saya yakin ramai berminat nak tanya ni. Memang pun kami pun baru tahu.
Tapi bila kaji tengok balik, kaji balik, ada. Jadi banyak. Pelantikan Menteri Agama, pelantikan JAKIM. Sebab tu JAKIM hari ni diberi sampai 2 bilion. Bajet 2 bilion. Apa JAKIM nak buat dengan 2 bilion tu? Buat sambutan Maulid Nabi, sambutan semua, satu kali sambut 1 juta, 3 juta mati tu. Kan? Jadi nak sebut kat sini, kan, JAKIM sendiri, kewujudan JAKIM sendiri dipersoalkan oleh lawyer-lawyer perlembagaan negara hari ini. Macam mana boleh tunjuk? JAKIM dibuat pada zaman Tun Mahathir. Tapi ketika itu yang menghidupkan JAKIM bukan Tun Mahathir, Perdana Menteri, tetapi pada timbalan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim juga sekarang dia gunakan JAKIM ni. Kenapa? Kerana ada benda-benda perkara-perkara yang bakal kita akan jumpa tak lama lagi. Saya tak nak cerita habis-habis. Cerita habis-habis lagi tak suspend. Kalau nak kita jumpa belaga lutut, kita bincang. Tapi nak sebutkan sini banyak perkara-perkara yang berlaku di peringkat parlimen. Bagaimana aktanya dan sebagainya yang berlaku tanpa pengetahuan yang di-Pertuan Agong. Yang di-Pertuan Agong tak tahu. Bila kita bincang-bincang ni, rupanya tak tahu. Dia tahu yang luar-luar je. Adalah dia punya struktur dia buat sebagainya. Sehingga akhirnya kami telah memohon kepada beberapa orang supaya siapa yang boleh ada akses dengan yang di-Pertuan Agong, minta pergilah jumpa dengan yang di-Pertuan Agong, sampaikanlah apa yang telah kami dapatkan. Apa dapatan-dapatan kami ini, antaranya perkara-perkara yang digambarkan sebagai melanggar perlembagaan negara. Melanggar perlembagaan negara. Dan orang-orang yang melanggar ini adalah orang-orang yang dilantik dan telah bersumpah untuk nak menjadi orang yang menjaga perlembagaan negara. Seperti Perdana Menteri Malaysia, menteri-menteri, kabinet, ahli parlimen, kan, ketua polis negara dan sebagainya lah. Nak sebut kat sini. Saya sebut ni sebab ada fakta di belakangnya, insya-Allah. Kalau hajat fakta kita boleh jumpa. Kita boleh bincang. Dan perkara ini bukan saya je, ramai. Ramai. Kan, kalau kita tahu ada satu NGO, Majlis Perundingan Melayu, Majlis Perundingan Melayu, MPM. Ini pun satu majlis yang luar biasa. Dipengusikan, kalau tak silap saya, Tan Sri Hanif, Tun Hanif. Kan Tan Sri, Tun Hanif. Begitu juga kan dengan hakim-hakim negara, bekas hakim negara dan bekas pimpinan-pimpinan think tank negara dalam MPM ni. Dan mereka telah memberikan suggestion kepada yang di Pertuan Agong, yang sebelum ni daripada Sultan Abdullah, yang sekarang saya tak pastilah, Sultan Ibrahim saya tak pasti, telah memberikan suggestion ni semua bekas-bekas think tank negara, dan mereka telah berkongsi dengan kami tentang apa suggestion tadi. Dan sebenarnya kami nak bagi suggestion lebih lembut lagi daripada apa yang mereka nak bagi. Mereka bagi lagi keras, kita bagi ni lembut lagi. Tapi sampai dia kata sekiranya, ni saya sebut perkataan, sekiranya perkara ini berlaku sebagaimana yang ada, tidak ada perubahan. Tengoklah, mungkin 20 tahun daripada sekarang, 10 tahun, 20 tahun, mungkin 50 tahun daripada sekarang, kita, anak-anak cucu kita, orang Islam, agama Islam akan merempat di tanah air mereka sendiri. Ini perkataan mereka ni. Saya petik je. Saya tak perlu sebut nama. Cari tu MPM dah apa. Siapa dalam MPM ni? Ini orang think tank negara ni. Semua orang kuat-kuat. Tan Sri Tun pun ada. Datuk Seri pun. Bukan Tun Mahathir. Datuk Seri semua pakat ada belaka. Yang kami cakap tu dengan Datuk Seri. Bukan sembarang-sembarang. Yang sebut kat sini, apa yang berlaku di negara kita telah menggegar semua orang. Tak kira parti politik, tak ada parti politik. Cuma yang saya rasa terkilan sikit, orang agama ni masih ke belakang sikit. Mereka fikir pasal benda yang masih lagi 10 tahun dulu, 20 tahun dulu punya isu, punya perkara. Dia tak tengok apa yang berlaku sekarang. Sedangkan sekiranya kita tidak berbuat apa-apa, tidak bergabung, tidak melakukan sesuatu dengan sebenarnya, maka tengoklah, mungkin apabila salah satu benda yang nak lakukan persempadanan semula yang akan dicadangkan oleh kabinet dan diluluskan pula oleh parlimen seperti Akta 342 dan sebagainya. Tengoklah, maka lepas ini akan menjadi huru-hara negara kita ini, kerana orang yang majoriti, orang Islam, orang Melayu yang majoriti tak boleh nak dapat apa yang sepatutnya. Saya minta maaf lah. Mungkin ini agaknya layak kita
kelayakan kita ni duduk dalam keadaan bergaduh. Agaknya kelayakan kita ni duduk dalam keadaan bertelingkah satu sama lain. Cerita perkara furuk, perkara cabang-cabang yang ulama dah bincang dah banyak-banyak dulu, kita duk bincang balik. Padahal benda tu dah qat'i, dah habis dah. Tak payah bincang lah, masing-masing berlapang dada lah dengan pandangan masing-masing. Kita nak maju bagaimana nak membina kekuatan, penyatuan, membina satu gelombang baru. Bagaimana nak membina tajdid, man yujaddidu laha dinaha. Itu sepatutnya yang kita fikirkan. Kita duk fikir benda yang kita kata cabang-cabang, forok-forok, dia panggil forok masail. Masalah cabang. Sekadar itu je. Itulah yang paling kuat lah. Pening-pening kepala orang agama kita fikir. Tak kira lah sama ada orang agama atau gerakan Islam. Kan majoritinya begitu, tidak memahami realiti yang sekarang, bahawa kita telah pun melepasi 100 tahun Hijriah daripada Osmaniyah, 100 tahun Masihi daripada kerajaan Osmaniyah. Dah lepas dah. Dan Nabi kata setiap 100 tahun akan berlaku satu tajdid, satu pembaharuan, satu pembinaan kekuatan. Ini kita rasa ramai orang tak faham ni, wakil ini orang tak faham. Bila tak faham, kita fikir macam mana 10 tahun lepas, 20 tahun lepas, 30 tahun lepas, kita berbangga kami dah ada 30 tahun dah duduk. Kami dah 40 tahun. Kami dah 50 tahun. Ada yang kata kami dah 60 tahun lebih pertubuhan kami. Dah matang dah. Matang apa? Apa yang berlaku kita tak kisah. Teringat saya berapa minggu, 2 minggu lepas lebih kurang, kami pergi ke parlimen. Wakil-wakil kami berjumpa dengan parlimen. Beberapa orang ahli parlimen. Terserempak dengan ahli-ahli parlimen pembangkang. Kita sebut pembangkang lah, sekarang pembangkang. Kan, daripada parti-parti yang kita sendiri pernah ngundi untuknya. Mungkin ramai kita yang ngundi tu, ngundi lah. Tanya mengenaan Akta 342. Geleng kepala. Tak tahu. Akta 342 tak tahu. Dan saya yakin kelulusan 342 oleh 23 orang ahli MP tadi, and majority ahli parlimen tak tahu. Tak tahu pun. Kata Tengku Razali, seperti being bought, telah dibeli. Mereka telah dibeli. Padahal akta ni dah 5 kali ditolak di parlimen. Sampai peringkat yang terakhir telah digugurkan PM yang amat berhormat pada masa itu, Ismail Sabri. Datuk Ismail Sabri sampai peringkat dia gugurkan daripada usul. Sebab terlalu draconian. Baik, jadi maknanya suasana yang ada dalam negara kita ni dalam keadaan yang berkecamuk sebenarnya. Berkecamuk. Macam-macam. Isu tanah, tipu tanah, isu kewarganegaraan, tipu IC. Macam-macam isu lah. Itu dah bahagian yang kita nampak-nampak. Tak bincang pula tentang parti pendatang tanpa izin ni. Yang masuk 1.2 juta tak keluar-keluar. Yang masuk tanpa dikenali, tanpa dikesan, terus berkembang kat sini. Digambarkan oleh sebahagian daripada data-data yang ada kata 6 juta. Mula-mula kita ingat 6 juta. Rupanya ada sebahagian yang pegawai-pegawai yang menjaga sempadan dan membuka, dia kata bukan 16 juta, dia kata 13 juta. Kemudian saya bertemu pula dengan seorang yang merupakan, ada orang yang ada ilmu tentang data di Malaysia ni, yang mana dia sistem ni dia boleh faham lah. Dia kata bukan 13 juta ustaz, dia kata 15 juta. Bayangkan rakyat kita 32 juta. Yang ada parti ni 15 juta. Subhanallah, hampir separuh. Jadi saya kata benda ni menakutkan. Betul ke fakta ni? Betul ke data ni? Saya mintalah pihak SPRM tolong siasat. Pihak polis tolong siasat. Pihak immigration tolong siasat. Pihak custom kita tengok, siasat semua, pakat siasat. Betul tak betul? Sekiranya betul, kita kata satu perkara yang berbahaya kedaulatan negara. Jadi sebab tu saya nak gambarkan kat sini. Maka pada malam ini saya ingin menyatakan pada tuan-tuan puan-puan sekalian, bersesuaian dengan fiqh an-nasr wa tamkin, fiqh kemenangan dan juga pemantapan kedudukan umat Islam yang telah kita cuba mula bincangkan daripada awal sampailah kepada malam ini. Dan insya-Allah ada banyak lagi perkara yang sebenarnya kita tak boleh nak lari lah. Dan maka hendaklah kita sama-sama merasakan bagaimana kita perlu faham akan perkara ini. Dan perkara ini adalah merupakan perkara yang mana Allah SWT telah pun siapkan untuk kita. Jadi sebab itu pada malam ini saya sebenarnya nak menyatakanlah
Dan secara yang pertama sekali dalam fiqh tamkin, fiqh an-nasr dan tamkin ini, iaitu fiqh tentang kemenangan dan penegakan tamkin ini, penegakan kedudukan umat, khilafah Islam dan sebagainya ini. Maka pada malam ini saya nak menyatakan bagaimana perintah Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita mengambil sebab dan asbab. Kita mengambil asbab. Dan kita mengambil asbab ini bersesuaian dengan apa yang digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran tentang banyak ayat-ayatnya yang insya-Allah yang pada malam ini akan kita kongsikan. Bagaimana yang digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak mulakan dengan ayat Allah Subhanahu Wa Taala surah Al-Hajj. Surah Al-Hajj dan ayat 15, an man kana yazunnu an lan yansurahu Allah fid dunya wal akhirah falyamdud bisababin ila as-sama' thumma yaqta falyanzur hal yuzhiban kaiduhu ma yaghid ma yaghid. Jadi Allah kata apa dalam ayat ini? Siapa-siapa yang sangka bahawa Allah tidak sekali-kali akan menolong Rasulullah SAW tadi dalam dunia ataupun akhirat, maka hendaklah ia menghulurkan tali di bumbung rumahnya. Jadi tali di bumbung rumahnya sebab tadi bisabab. Dikata hendaklah menjerat lehernya sampai mati. Kalau dia kata Allah tak tolong, Allah kata kamu letak tali. Tali ni, pegang tali ni digambarkan dalam ulama-ulama sebagai al-hab tadi ataupun al-bab tadi tu, al-sabab tadi sebagai sebab, iaitu yang mana sebab itu Allah memerintahkan supaya kita menaikkan sebab-sebab tadi. Dan dalam itu hendak dikata memikirkan bagaimana tipu daya yang ada pada mereka. Jadi di sini disambut dalam satu ayat yang lain pula, yang Allah SWT menggambarkan dalam surah Al-Hajj tadi tu, contohnya ayat 15, hendaklah kamu merentangkan tali ke langit. Rentangkan tali ke langit, naikkan langit tali daripada atas bumbung, naik ke langit. Kemudian hendaklah ia menggunakannya sebagai asbab tadi. Maka dalam surah Al-Kahfi pula Allah menggambarkan, inna makkanna lahu fil ard wa atainahu min kulli syai'in sababa. Yang Allah gambarkan sesungguhnya kami telah memberikan kepadanya, ni Iskandar Zulkarnain lah di kisah ni tadi, kekuasaan, makkanna lahu fil ard, kekuasaan ataupun kita kata kedudukan di atas muka bumi ini, dan kami beri kepadanya jalan ataupun sebab-sebab untuk menjayakan tiap sesuatu yang diperlukan. Maka sambungan ayat ini kita fa'atba'a sababa. Fa'atba'a sababa. Lalu dia pun mengikut jalan-jalan atau asbab-asbab tadi. Jadi di sinilah kita lihat bagaimana Allah memerintahkan kita dalam keadaan huru-hara, dalam keadaan kita kata kekacauan, dalam keadaan hari ini yang macam-macam tipu daya yang dilakukan oleh mereka yang memegang tampuk kepimpinan pada hari ini. Tak kira tampuk kepimpinan dunia atau tampuk kepimpinan negara. Tak semualah. Tak semua yang jahat ni. Tak semua yang khianat ni. Kita akan tengok bagaimana pengkhianat ini besok. Kan? Tapi nak sebut kat sini, kan, bagaimana dalam keadaan yang berbagai perkara dirancang, makar-makar yang dirancang sesuai dengan isyarat yang Allah berikan dalam surah Ibrahim ayat 46. 1446, sesuai dengan tahun kita Hijriah 1446. Allah menggambarkan mereka melakukan perancangan jahat untuk nak menghabiskan umat, menghabiskan Islam, menghabiskan orang baik-baik inilah. Dan Allah juga wa indallahi makruhum, dan Allah juga menyatakan bahawa dia ada perancangan jahat. Maka Allah mengarahkan kepada kita supaya bekerja, mencari sebab. Dan bagaimana Allah gambarkan dalam surah At-Taubah ayat 105. Ini semua adalah kefahaman-kefahaman kita tentang perkara. Jadi sebahagian kita ni, kan, dia kata kita ni tak payah buat apa-apa lah, tunggu je lah. Tunggu Imam Mahdi, dia kata. Tunggu Imam Mahdi turun. Besok dah Imam Mahdi datang, kita bangkit lah. Dia bukan macam tu. Kan, kalau Imam Mahdi turun 50 tahun dari sekarang, macam mana? Siapa yang boleh yakin Imam Mahdi turun sehari 2 hari ni? Kan? Jadi kita kena ada satu perkara dalam fikiran kita bahawa kejayaan yang Allah akan bagi kepada hamba-Nya, kepada umat Muhammad ini adalah berdasarkan kepada amal. Sebab itu Allah tekankan dalam surah At-Taubah ayat 105. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allah gambar apa? Allah kata, dan katakanlah,
katakanlah wahai Nabi, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita lah, dan kita pun cakaplah, sampaikan, maka beramallah kamu, bekerjalah kamu. Jadi Allah perintahkan kita supaya bekerja. A'malu, kamu beramal. Allah perintah kita supaya beramal atas segala yang Allah perintahkan, dan beramal untuk kita melaksanakan tajdid, melaksanakan sesuatu yang membina kekuatan. Jadi kita kena beramal. Bukan kita tengok, diam, diam. Kita kata tak apalah 10 tahun daripada sekarang macam itulah kita fikir. Tak bergerak-gerak. Tak meningkat-ningkat. Setan gondol is watching. Setan gondol. Subhanallah. Ada setan gondol. Tapi ini, setan gondol ni setan gondol yang beriman. Sebab dia tengok ceramah ni kan. InsyaAllah. Yang sebutkan sini, kan, Allah perintahkan kepada kita, wa qul i'malu fasayarallah amalukum wa rasuluh wal mu'minun. Allah kata beramallah kamu, maka diperintahkan kepada kamu yang bekerja, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang beriman akan melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi Allah akan tengok kita, menilai, dan orang beriman akan tengok dan apa yang berlaku ni, dan Rasul salam, dan kamu akan dikembalikan kepadanya. Allah yang maha mengetahui perkara yang ghaib dan perkara yang nyata. Kemudian dia akan menerangkan, dia akan menceritakan, dia akan menghisap apa yang ada pada kamu yang telah kamu kerjakan. Jadi Allah perintahkan kita beramal. Jadi sebab itu pada hari ini tak ada istilah nak tunggu Imam Mahdi datang baru saya nak bekerja. Tak ada istilah, oh saya zikir je lah. Amal ni pun kita ingat amal zikir je. Walaupun zikir itu penting. Zikir ni penting. Saya nak bersihkan hati je. Walaupun bersih hati ni penting. Tapi amal bukan sekadar bersih hati. Lepas tu Nabi gambarkan kepada kita, kan? Wa malam Allah SWT. Kan? Nabi kata apa? Kan? Dan siapa wa man lam yahtam bi amril muslimin falaisa minna au kama rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa-siapa yang tak prihatin, tak kisah, buat tak tahu apa berlaku kat Yahya Sinwar, apa berlaku dekat Palestin, apa berlaku kat Gaza, apa berlaku kat Yaman, apa berlaku dekat Syria, apa berlaku kat Malaysia. Tak kisah, buat tak tahu aja, dia buat fikir diri dia aja. Kumpulan dia aja. Seronok dia sama-sama sendiri je. Buat sukan, buat apa, seronok-seronok aja. Kan? Wa man lam yahtam bi amril muslimin falaisa minna aw qamaka rasul sallallahu, bukan daripada golongan kami, kata Nabi. Jadi sebutkan sini bagaimana Nabi kata kalau kita tak kisah. Sebab tu hari ni kita nak ambil berat. Sebab tu Allah perintahkan kita semua melihat apa yang berlaku, mengambil berat. Dan bila mengambil berat, bukan kita tengok aja, diam. Oh, alah, mak parlimen kita buat kacau. Oh, tak apalah, di kat situ kita besok next election kita pilih orang lain pula. Macam itu kita cerita. Kita tak fikir macam mana nak bersama-sama dengan rakyat mencegah kerosakan dan kemungkaran ni. Bila dah nampak, bila tengok dah prihatin, kita kena cegah. Man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi fa in lam yastati' fa bilisani fa in lam yastati' fa biqalbi wa dzalika adhaful iman. Siapa-siapa yang melihat kemungkaran, dah nak ambil perhatian, tengok sana, tengok sini, belajar sana, apa berlaku sini. Berlaku banyak benda yang merosakkan kat negara kita rupanya. Maka kita kena ambil berat. Kata Rasulullah SAW, kena ambil berat, ambil perhatian. Melakukan amar ma'ruf nahi munkar, maka kena cegah. Cegah dengan tangan. Kalau mampu dengan tangan, dengan tangan. Kuasa yang ada, tak mampu dengan lisan. Kita kena sampaikan. Jangan jadi setan bisu. Sebab tu ada hadis Nabi yang lain, afdal jihad. Kan? Jihad yang utama ialah kamu bercakap kepada pemimpin yang zalim, wahai zalim, kamu zalim. Kena tegur. Of course lah kena tegur dengan hikmah. Janganlah kita lantak bantai aja. Kena ada hikmah. Kena ada salurannya. Tapi kena tegur. Kan? Fabilisani, dengan lisan. Dengan lisan. Kemudian kalau tak mampu, dengan hati. Baru dengan hati. Dah tak boleh buat apa. Kita cakap sikit, kan? Kena cantas, kena potong. Cakap sikit, membahaya. Membahaya pula. Hak tu kita kena duduk diam lah. Nak buat macam mana? Cakap kena pancung. Kan? Sekarang ni boleh cakap dulu. Cakap dulu. Boleh buat dengan tangan, buat dulu.
Tak boleh. Dengan tangan, dengan lisan. Tak boleh. Barulah hati. Barulah hati. Sebab hati nak kena benci. Hati tak boleh suka. Maknanya kalau kita tak ambil tahu tentang apa yang berlaku di negara kita ni, tak ambil tahu langsung. Maka kan, Nabi kata apa? Bukan daripada kalangan umat aku. Orang yang tak ambil kisah tentang bagaimana yang ada pada hari ini. Saya bagi satu contoh lah. Contoh mana? Contoh. Saya minta maaf. Cuba saudara-saudara cek fakta yang saya bagi ni. Kalau salah, tolong cek. Nanti beritahu saya lah. Ustaz salah. Bagi fakta salah. Amin. Yang pertama sekali. Kan? Apa yang berlaku di sekarang ni? Kan? Keuangan contohnya. Keuangan. Keuangan. Keuangan apa? Keuangan pembiayaan untuk surau dan masjid. Surau dan masjid. Digambarkan akan duduk di bawah Jabatan Perdana Menteri. Di bawah ICU. Di bawah Jabatan Perdana Menteri. Bukan lagi di bawah Jabatan Agama Islam. Bukan lagi di bawah Majlis Agama Islam. Ini yang saya mendengar. Maknanya, duit gaji imam, duit gaji Bilal, duit nak buat program di apa namanya, di surau, di masjid, akan duduk di bawah Jabatan Perdana Menteri. Kan? Di bawah ICU ataupun di bawah unit yang tertentu lah. Jadi ini berlanggaran dengan akta di mana urusan agama duduk di bawah Sultan. Sultan pula, dia ada orang-orang dia di bawah Majlis Agama Islam, di bawah Jabatan Agama Islam, di bawah Pusat Zakat, contohnya. Jadi bila dah besok arahan begitu, jadi maknanya imam dan Bilal ni duduk di bawah orang politik lah maknanya. Duduk di orang politik lah. Ini melanggar perlembagaan negara. Dan benda ni sedang berlaku dan telah berlaku. Cuma ramai yang tak tahu, disembunyikan. Kalau saya punya fakta ni salah, tolong betulkan. Ini saya dapat daripada orang-orang yang di dalam tu lah, di Jabatan Perdana Menteri sebagainya. Okey, banyak lagi nak sebut satu-satu kan. Jadi ini kita lihat kalau ada benda yang tak kena, terutamanya bahagian-bahagian yang berkaitan dengan agama Islam, kita kena cuba ambil tahu dulu. Kerana mengambil tahu tu tanda kita sebagai umat Muhammad. Kita ni orang yang prihatin sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita duk selawat, kita duk buat macam-macam. Kan? Kita kata, tapi kita tak ambil berat apa yang Nabi suruh kita ambil berat. Bukan kita kata, kita tak payah nak semayang. Semayang sebetulnya kena buat lah. Tetapi, untuk melihat akan permasalahan umat ini, dia bukan hanya sekadar kita duk semayang, duk puasa, dia haji, umrah. Seronok pergi umrah banyak kali. Seronok pergi haji banyak kali. Seronok boleh pergi masjid. Tetapi, apa yang berlaku, bagaimana ramai yang murtad, ramai yang keadaan yang sesat, yang maksiat, terlibat dengan macam-macam, kita rasa bukan tanggungjawab aku. Dan kita rasa kita buat apa yang kita nak buat sahaja. Jadi kita disuruh berusaha oleh Allah, suruh bekerja. Dan kita lihat bagaimana yang berlaku. Apakah kerja yang kita kena buat? Sudah tentulah kerja kita buat ini ialah kerja untuk membina kekuatan ummah. Wa'idul lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bih aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahumullah ya'lamuhum wa ma tunfiqu min syai' fi sabilillah yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Dan persiapkanlah kamu, sediakanlah kamu ini untuk menentang musuh daripada segala jenis kekuatan. Segala jenis kekuatan daripada yang kamu mampu, daripada pasukan berkuda yang lengkap, yang menggerunkan dengan persediaan itu, musuh-musuh Allah dan musuh kamu melihat kamu gerun, melihat kamu sedangkan Allah Maha mengetahui. Mereka pun tak tahu Allah Maha mengetahui, dan apa saja yang kamu belanjakan perjalanan Allah akan disempurnakan balasannya. Jadi nak sebut kat sini, Allah perintah kita supaya kita mempersiapkan kekuatan. Dan salah satu perkara yang saya sebut kat sini, kekuatan yang kita kena siapkan, selain daripada al-iman, selain daripada tauhid kita, selain daripada kita benar-benar mengikuti proses untuk mentauhidkan Allah, proses untuk mengenal Allah, proses untuk beriman, yakin dengan apa yang ada pada Allah, kebangkitan ruhiyah, dipanggil yaqzah ruhiyah. Yaqzah ruhiyah ni kebangkitan roh. Roh kita ni bangkit dengan iman, dengan tauhidkan Allah, dengan kesedaran yang betul. Bukan hanya kita kata luar sahaja elok Islamnya, tapi dalam korup. Jadi kita kena tengok perkara-perkara kebangkitan hati ni, amalan hati ni. Jadi kita kata bukan sahaja sekadar amalan hati. Kita kata mujahadah an-nafs,
Kita nak lawan nafsu-nafsu kita. Daripada nafsu amarah, tingkat kepada nafsu lawamah, tingkat kepada nafsu mulhamah, tingkat kepada nafsu mutmainnah, ila akhir. Radiyah, mardiyah dan kamilah. Yang disebutkan sini, bukan saja sekadar nafsu, tetapi kita nak membina kekuatan kita sehingga sampai kepada ma'rifatullah. Sampai kepada kenal Allah. Dan tujuan kita kenal Allah ni supaya kita boleh mentauhidkan Allah. Sehingga sampai peringkat kita boleh mengosongkan hati kita, diri kita daripada keakuan diri kita. Sehingga akhirnya kita boleh benar-benar mentauhidkan af'al Allah, asma Allah, sifat Allah. Malahan kita mentauhidkan zat Allah. Jadi kita kena melalui proses ni, pembersihan hati, tazkiyah nafs. Tapi bukan itu sahaja. Jangan kita berpuas hati boleh berzikir, menjalani jalan-jalan tariqah, kan, membaca maksurat pagi petang, baca Quran, baca zikir-zikir manzil, baca macam kita baca. Kita puas hati, kita boleh dapat sejuta selawat kita baca satu hari. Kita puas hati. Bukan sekadar sebab at-tariqah ni bukan matlamat kita. Jalan tu bukan matlamat, itu jalan je. Ni kata amal tadi. Jalan tu bukannya matlamat. Kita buat semampu kita. Buat semampu kita. Tetapi menuju kepada matlamat. Sehingga kita memahami hakikat kehidupan. Hakikat dan apa yang ada. Hakikat Allah. Sampai kepada makrifat. Ini dah sudut proses. Kemudian selepas tu kita memahami pula bagaimana nak berhadapan dengan musuh. Sebab tu Allah sebut musuh ni. Sehingga musuh kamu gerun kat kamu. Jadi musuh bukan kita nak tunjuk aku terror, aku kuat silat sebagainya, aku kebal apa. Ada satu viral video. Nak tunjuk kebal, dia bersilat-silat kat depan pengantin, tiba-tiba dia cocok keris kat dada dia kan. Oloknya kebal lah. Kebal-kebal keris masuk sampai bawah, tak sempat habis silat, mati. Ini berlaku pada orang Bugis. Orang Bugis ya? Orang Bugis silap. Dia sebutlah Bugis, tradisi dia lah. Nak sebutkanlah kita kata sampai peringkat kita boleh jadi setakat kita faham Allah, kenal Allah. Tetapi Allah perintah kita bukan kenal dia sekadar kenal makrifat tadi, yakin tadi, tapi kenal dan yakin sampai peringkat kita berubudiyah pada dia. Berubudiyah pada dia pula kemuncaknya menegakkan Islam. Menegakkan Islam. Menegakkan Islam ni bukan menegakkan Islam kita pergi sembahyang dan tegak Islam, tak. Menegakkan Islam dalam bentuk seluruh kehidupan kita, seluruh sistem kehidupan kita. Sebab besok, kalau fatwa dikeluarkan oleh Menteri Agama, kalau fatwa yang dikeluarkan oleh Menteri Agama, yang tak perlu rujuk kepada majlis fatwa, jadi Menteri Agama boleh keluar fatwa ni, kalau akta RUU Mufti ni, besok dia boleh keluar fatwa, tak perlu rujuk pun kepada majlis fatwa. Kuasa yang ada pada dia tu, besar tak besar? Dia kata tiba-tiba dia kata kita kena bersama-sama, bukan menteri sekarang lah, menteri akan datang ni. Kita kena bersama-sama dengan agama lain. Kita kena mengiktiraf agama lain. Kita kena bertoleransi dengan agama lain. Kita sama-sama menerima agama lain sebagai sebahagian daripada agama-agama yang ada. Sepatutnya kita bersama-sama bekerjasama. Iktiraf agama lain sama dengan Islam. Tiba-tiba fatwa tu keluar, macam mana buat? Tak boleh lah. Allah sebut dalam Al-Quran, agama yang diterima hanyalah Islam. Agama lain tak Islam. Agama lain tak terima. Inna din indallah al-Islam. Yang itu yang aku faham, dia belajar dulu. Kan? Lepas tu, wa may yabtaghi ghairal Islam dinan. Siapa yang cari selain daripada agama Islam, falan yuqbala minhu. Sekali-kali Allah tak terima. Tiba-tiba dia kata sama. Bila sama masuk agama lain pun sama dengan anak-anak kita ni. Sekarang dah ada dah dalam silibus anak kita ni. Silibus kat universiti ni sama dah. Saya itu masa sekali satu kuliah tu, saya cakap-cakap, tiba ada seorang daripada pensyarah daripada universiti, tak biasa sebut universiti mana lah, nanti kan dia pula kena kan. Dia kata apa? Ustaz, apa yang tak sebut dah ada dalam dia punya silibus. Saya mengajar ni menyatakan bahawa dalam bekerja, dalam berusahawan, dalam niaga sebagainya, etikanya sama aja. Semua agama sama, dia kata. Semua agama sama. Dalam meniaga bekerja pun semua agama sama, etika sama. Dia kata etika. Bila kata semua agama sama, tidakkah kita telah keluar daripada Islam? Sebab mereka bukan nak suruh kita keluar daripada Islam dengan suruh kita masuk Kristian, masuk India pula, masuk Hindu, masuk mana-mana lah. Tapi cukup dengan kita mengiktiraf agama lain sebagai agama yang sama dengan Islam, maka murtadlah orang tersebut. Ini bukan saya cakap. Ini fatwa wilayah mufti daripada wilayah persekutuan ni cakap, dalam tiba tengok balik dia kata. Jadi maknanya sama rata tu.
Jadi kalau Allah izin, keluar daripada seorang mengatakan, kita kena berbaik-baik supaya kita jangan berperang, jangan bergaduh, beraman, brotherhood dan sebagainya, peaceful dan sebagainya, maka kita kena iktiraf agama lain sama dengan kita. Sedangkan Nabi kita apa? Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam paling tinggi, tak ada yang lebih tinggi. Allah pula kata apa? Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan, siapa yang ambil agama lain, falan yuqbala minhu, maka Allah takkan terima langsung. Maknanya selain Islam tu sesat. Kita taklah bergaduh dengan orang bukan Islam. Kita taklah menganiaya dia, menzalimi, tidak. Allah perintah kita buat baik dengan orang yang tidak memerangi Islam. Orang yang tak musuh Islam, kita wajib buat baik. Orang Cina, orang India, orang Kazazan, Iban, kita wajib buat baik. Kenapa kita buat baik? Nak tunjuk akhlak yang baik supaya mudah-mudahan lembut hati dia, masuklah agama yang benar. Tapi tak boleh iktiraf. Kongsi raya. Raya tu pula raya agama. Satu raya Islam, saya lagi raya agama Hindu. Agama Hindu, bukan raya perayaan-perayaan lain. Tahun ke apa, tak. Agama. Boleh ke sambut perayaan agama ni? Boleh ke? Jadi besok ada menteri akan isytihar. Maka jadilah dia bukan menteri agama, tapi menteri agama-agama. Macam mana yang ada di Indonesia, menteri agama-agama. Maka adakah ini boleh diterima oleh Allah SWT? Tak boleh. Inilah bahayanya Akta RUU ni. Bukan saya nak kata saya tak sokong, tapi nak sebut bahayanya tu. Kerana kuasa diberi kepada menteri agama, yang sebenarnya pelantikan menteri agama itu juga tidak ada di dalam perlembagaan negara kita. Dia buat. Tak maaf no. Bukan saya cakap, lawyer cakap. Saya nak tanya lawyer mana, nanti dia sebut. Tapi tak sebut kat sini lah. Nanti kan kena attack pula lawyer tu. Nak sebut kat sini bagaimana Allah gambarkan kita supaya kita beramal. Dan beramal tu apa? Membina kekuatan. Kekuatan akidah. Bersihkan hati, bersihkan jiwa kita, roh kita. Sehingga kita mentauhidkan Allah. Benar-benar mentauhidkan perbuatannya, nama-namanya. Kita mentauhidkan sifatnya, mentauhidkan zatnya, mentauhidkan dengan pahaman yang benar. Menghidupkan kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tu ada rukun-rukunnya. Jadi perkara yang membatalkan syahadah, ada, semua ada. Tapi semua tu dah sekarang dah tinggal. Kita, kalau saya tanya, apa perkara yang membatalkan syahadah? Kita tak boleh jawab. Apa perkara yang rukun syahadah ni? Apa rukun syahadah? Syahadah ada rukun. Saya ingat semayang je rukun. Syahadah pun rukun juga. Jadi, kemudian selepas tu ibadah pula. Kekuatan ibadah. Ibadah ni bukan hanya sekadar ibadah untuk diri kita. Ibadah secara jamaah, ramai-ramai pula. Ibadah, kekuatan akhlak. Ini semua kekuatan. Kekuatan akhlak, kemudian kekuatan ukhuwah yang membentuk gerak kerja yang tersusun, amal jama'i, kekuatan organisasi. Sebab tu Nabi gambarkan yang berjaya, yang sentiasa berjaya ialah mereka yang bersama dengan organisasi ataupun ta'ifah, kelompok. La tazalu ta'ifah min ummati zahirina 'alal haq. Contoh satu hadis Nabi, akan sentiasa ada di kalangan kumpulan aku organisasi lah, kelompok, organisasi bahasa kita sekarang, kelompok ta'ifah yang diberikan kemenangan. Maknanya Allah gambarkan kemenangan itu cirinya bersama jamaah. Dan jamaah ni jangan kita perasan jamaah kita je. Kita rasa ini jamaah aku yang paling best, paling banyak ulama, jamaah aku lah. Yang paling lama ditubuhkan, jamaah aku lah. Yang paling hebat penonjolannya, banyak aktiviti, jamaah aku lah. Yang paling berkemanusiaan, jamaah aku lah. Yang JC-nya cantik, dia punya baju dia cantik, jamaah aku lah. Jadi kita nampak jamaah aku, sedangkan Allah perintahkan kita supaya bersatu. Jadi fitrahnya memang ada banyak jamaah. Memang fitrah banyak jamaah. Banyak ta'ifah. Tapi di akhir zaman ketika tajdid berlaku, semua ta'ifah akan bersatu. Sebab tu kebangkitan bukan kebangkitan kita je. Kita yang tiara, kita yang hebat. Tak. Kebangkitan kesatuan ummah. Dan ummah ni siapa? Mukmin. Ummah yang telah dipersiapkan tadi. Sebab tu kita dah 100 tahun sekarang ni. Dan hidup tanpa khilafah Islam. Hidup tanpa Amirul Mukminin. Dah 100 tahun. Maka daripada 100 tahun itu, mengikut Dr. Abdul Karim Zaidan, Syahid rahimahullah ta'ala, dia kata apa? Dia kata ibaratkan kita hari ini duduk dalam satu masjid. Ramai orang buat ibadah. Ada yang sembahyang berjemaah. Ada yang baca Quran dalam kumpulan halaqah Quran. Ada yang dalam keadaan tengah berceramah, tengah bertazkirah. Ada yang dalam keadaan tengah berzikir seorang-seorang. Ada dalam keadaan baring-baring i'tikaf. Jadi banyak amal dalam satu masjid.
Janganlah kita nak suruh, semua berhenti, mari semua. Hari ni, sekarang ni, kita baca Quran. Sekarang ni, mana kita boleh paksa? Maka kata Amirul Mukminin, semua tu berada dalam keadaan amal masing-masing. Mengikut kepahaman masing-masing. Mengikut penumpuan masing-masing, fokus pada masa tersebut. Maka apabila masuk waktu sembahyang fardu, katakanlah Zuhur, Allahu Akbar, azan, iqamah, maka datanglah imam di situ. Semua yang sedang beramal, tak kira apa amalnya. Dan ada yang sembahyang, ada yang i'tikaf, ada baca Quran, semua akan bersatu duduk satu barisan, satu saf berdiri belakang imam. Dan imam tu bila dia takbir Allahu Akbar, baru semua akan takbir serentak Allahu Akbar. Imam rokok, semua Allahu Akbar rokok. Imam sujud, semua sujud. Di situlah dia kata ibaratnya, kata Dr. Abdul Karim Zaidan rahimahullah, dia kata apa? Di situlah ibaratnya kita hari ini. Jangan kita rasa kita yang terbaik. Jangan kita rasa kita yang best. Kita dengki dengan orang lain. Kita pecah dengan orang lain. Ini geng-geng kitab. Saya pernah sekali tu jumpa dengan orang dakwah, orang buat dakwah. Dia kata apa? Ni geng ulama kitab, dia kata. Saya pergi satu masjid tu, saya masa tu belajar lagi, bawa beg. Tiba-tiba habis solat semua, saya duduk kat belakang sekejap, duduklah nak lepaskan penat. Bawa balik naik bas, nak balik rumah. Cuti kan. Jadi kita ada bawa beg lah. Jadi beg tu, saya buka beg tu terbuka sikit, terjatuh kitab banyak jatuh. Jadi ada orang dakwah, golongan dakwah kat situ. Dia tengok saya banyak buku. Dia kata, dia cakap dengan sama dia lah, tapi cakap kuat. Saya dengar. Dia kata, kita jangan beriman dengan kitab-kitab. Kita kena beramal. Kita kena beriman dan beramal. Bukan baca kitab. Jangan jadi ulama kitab. Dia kata, saya dengar. Hati saya sakit juga lah, terasa lah kan. Dia kata, pasal tengok kitab kita, bukanlah kitab pun buku-buku je. Buku-buku kecil-kecil je. Kita budak-budak sekolah lagi. Saya tengok kan. Dia tengok kat dia senyum je. Dia kata, ini kita ni tak boleh dengan kitab-kitab ni saja. Kita kena keluar, pergi dakwah, ajak orang semua pergi sembahyang sebagainya. Saya kata betul lah kena dakwah. Tapi jangan buang ilmu kitab-kitab. Tak boleh buang, kita kena baca kitab. Ada ilmu contoh. Tapi saya tak cakap dengan dia orang besar, saya budak-budak macam tu. Saya cuma tengok dia terperhati, dia senyum-senyum. Dan saya tutup balik beg saya duduk, saya berangkat, Assalamualaikum, saya berjalan. Jadi jangan pula kita nak kata kita yang terbaik. Jamaah aku yang paling ramai, jamaah aku paling banyak ulama, jamaah aku paling aktif, jamaah aku dah sampai ke parlimen, jamaah aku semua ada. Maka kita kata, aku yang betul. Itu namanya ujub. Itu namanya takbur, sombong. Dan Allah SWT tidak akan memilih orang yang ujub, takbur dan sombong. Rasa dia yang paling baik. Dia yang paling best. Maka akan terhalang untuk bersatu. Masing-masing akan memikirkan keadaan masing-masing. Sehingga matlamat-matlamat yang hadaf-hadaf yang dekat, yang kita kena buat sama-sama, tak dapat buat. Sebab tu bila kita bincang dalam perkara-perkara yang kita lakukan, kita diserang pada hari ini, kita diserang dalam bentuk seluruh sistem. Sebab tu saya sebut pada tuan-tuan, janganlah kita ingat hari ini maksiatnya bila orang tu mencuri je maksiat. Maksiat tu bila orang berzina je dia buat maksiat. Bila orang tu lalai, tak semayang tu maksiat. Tuan-tuan, bila kita tidak boleh bersatu hati, kita bersu'uzon, kita rasa buruk sangka dengan sahabat-sahabat yang seperjuangan tadi. Sebab apa? Kerana bukan jamaah kita. Kerana bukan kumpulan kita. Itu pun dosa. Dan inilah antara sebab-sebab yang mana Allah telah menangguhkan, kita kata, kemenangan umat. Kerana umat hari ini berpecah belah. Tak kira lah yang akidahnya macam mana. Akidah ni pecah akidah lah. Yang mazhab ni pecah mazhab lah. Yang pasal jamaah ni pun jamaah lah. Sampai sangkut kita berbusuk hati, menikam dari belakang dan sebagainya. Jadi sebab itulah yang Allah gambarkan kepada kita wajib berusaha. Allah berfirman dalam surah Muhammad, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalika walau yasha'ullah lantasara minhum walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'd. Walladzina qatilu fi sabilillah walladzina qutilu fi sabilillah falan yudhilla a'malahum. Ini surah apa ni? Surah Muhammad. Kalau tak silap saya, surah Muhammad ayat 4. Apa Allah berfirman? Ini ayatnya panjang, saya baca yang bawah ni sekali ya. Dan sekiranya Allah menghendaki
tentulah dia akan membinasakan musuh-musuh. Jadi kalau Allah nak, Allah boleh hapuskan Zionis, Allah boleh hapuskan Israel, Allah boleh hapuskan musuh-musuh yang ada di depan kita ni. Tak kiralah siapa namanya. Jika Allah mengendaki, tentulah Allah akan membinasakan musuh-musuh tadi. Tak payah-payah kita nak perang, tak payah nak kena sakit, tak payah kena boikot, tak payah kena macam-macam. Tetapi Allah perintahkan kita juga supaya kita melakukan amal tadi. Kamu berbuat demikian, kamu beramal tadi kerana dia nak menguji kamu. Liyabluwakum ba'dakum bi ba'd. Kerana Allah mahu menguji kesabaran kamu dalam menentang golongan-golongan musuh tadi. Kamu membantu, tolong menolong di antara satu sama lain, bersatu. Jadi Allah SWT bukan dia tak boleh kalahkan Zionis, bukan Allah tak boleh hancurkan Israel, bukan Allah tak boleh hancurkan segala jenis pengkhianat, munafik, musyrikin yang ada di hadapan kita. Bukan Allah tak boleh hancurkan orang jahat-jahat yang ada kat parlimen ke, orang jahat-jahat yang ada memegang kepimpinan ke, tak semua no. Tak semua, tapi orang jahat-jahat tu. Tapi Allah nak menguji bagaimana kita ni boleh bersabar dan boleh tolong-menolong di antara satu sama lain. Dan kemudian kita berjuang pada jalan Allah dan orang-orang yang berjuang pada jalan Allah. Dan kemudian di kalangan orang berjuang itu ada yang Allah izin gugur syahid pada jalannya. Maka Allah tidak sekali-kali akan mensia-siakan amal mereka. Jadi maknanya Allah bukan tak boleh nak hapuskan semua kejahatan-kejahatan depan kita ni. Tapi Allah nak uji kita. Kita ni sabar ke tak sabar? Kita ni ikut proses tarbiyah ke tidak? Kita ni ikut buat dakwah ke tidak? Kita ni melakukan jihad ke tidak? Kita ni berukhuwah ke tidak? Kita ni berorganisasi, membina satu penyusunan, bergabung di antara organisasi-organisasi jamaah-jamaah. Ataupun kita hanya pentingkan jamaah kita hanya pentingkan diri kita. Macam parti politik hari ni lah. Mereka hanya pentingkan parti masing-masing. Mereka pentingkan parti masing-masing. Saya dah jumpa dah dengan orang-orang tu. Tak kira lah yang namanya Islam tak Islam. Saya minta maaf sangat-sangat. Kita nak sampaikan ke dia maklumat-maklumat penting yang kita dapat daripada banyak sumber-sumber dalaman. Sama ada sumber daripada dalaman istana pun kita ada. Sumber daripada dalaman-dalaman kepatian pun kita ada. Sumber dalaman daripada musuh pun kita ada. Kita ada banyak. Sebab kita gabungan ni banyak. Maklumat banyak. Kita nak sampaikan. Dan antaranya kepada tuan-tuan guru yang ada. Antaranya kepada orang yang alim yang ada. Yang berilmu. Orang yang menentang musuh Islam tadi. Orang yang kata nak menegakkan Islam. Tetapi bila kita nak bertemu dengan dia, pertemuan-pertemuan itu dihalang, disekat, tak dibenarkan. Sampai peringkat saya berjumpa dengan orang kuat lah. Dia berkaitan dengan ni Aziz jugalah. Allah yarham, dah meninggal dah. Adalah dia punya orang rapat dia lah. Kan? Dia bertemu juga dengan orang rapat-rapat daripada kalangan yang kenal rapat dengan Tuan Guru Abdul Hadi Hawang. Berjumpa dengan, kita kata orang yang kuat-kuat jugalah. Kita kata sebenarnya bagian ni bagian Islam lah. Bagian UMNO apa pun kita jumpa juga. Nak sampaikan maklumat-maklumat yang kita ada ni. Apa jawab? Akhirnya dia kata susah lah. Bukan dia, bukan Tuan Guru. Tuan Guru tak tahu ni. Yang bawah dia keliling ni, pagar ni, nak jumpa ni ada pagar. Maka dia kata tak boleh lah, mula sakit, tak boleh nak jumpa lah, apa sebagainya. Akhirnya dia kata sebenarnya mereka dah ada keputusan. Apa keputusannya? Nak bersama dengan perancangan yang ada. Kalau WHO yang menguasai, WHO lah. Kalau WEF yang menguasai, WEF lah. Jadi maknanya dah ada dah perancangan. Ini untuk apa? Supaya kerajaan tak jatuh. Pada masa tu, supaya kerajaan tak jatuh. Saya kata dengan dia, kami menyokong Islam dan kami menyokong tuan-tuan, parti-parti tuan-tuan semua. Kami menyokong kerana kami nakkan kebaikan untuk rakyat. Kita sokong. Kita bukan nak lawan, nak perang, nak apa. Tidak, kita sokong. Dan inilah kita bantu ni, nak bagi maklumat ni. Jadi apabila kita menjaga kebaikan, keutamaan, siasah parti melebihi siasah umat, siasah parti melebihi daripada siasah dakwah umat, siasah untuk nak selamatkan rakyat dan umat, maka pada masa itu
kita telah melanggar prinsip. Kita menjaga siasat parti atas nama Islam, tu ijtihad. Tapi menjaga Islam, menjaga nyawa, maqasid syariah ni. Saya giring kepala, saya kata, tak apalah kalau macam itu. Minta maaf sangatlah. Tuan, ingat, Tuan dah duduk dalam siasah yang digambarkan matang dan sebagainya. Rupa-rupanya siasah yang ada tu duduk di bawah siasah yang lebih besar, siasah Al-Masih Dajjal. Dia kata ni teori-teori konspirasi. Ini teori, sekarang dah jadi fakta lah. Sekarang jadi fakta lah. Dulu kita kata ada bioweapon menyerang negara kita. Ada chemical weapon menyerang negara kita. Dia kata ni teori. Betul ke teori? Cuba tengok sekarang. Kita tengok sekarang. Fakta yang ada, data yang ada. Kita ada data-data kematian yang meningkat 34.5%. Kadar kematian meningkat ketika PICK diambil. Ketika PICK itu, program imunisasi tadi, COVID tadi, kan, nak dilancarkan, banyak ramai orang ambil, ketika itulah kematian meningkat sebanyak 34.5%. Kematian negara Malaysia ni. Dan begitu juga dengan kematian negara lain, sama lebih kurang. Malahan kematian ataupun kita kata keguguran atau kematian anak-anak kelahiran menurun 6%. 6% yang sepatutnya lahir mati. Ketika program-program itu dilaksanakan, kita ada daripada data. Data tu bukan kita buat, bukan kita cari, data tu daripada kementerian juga. Data daripada kementerian. Dapat Jabatan Perangkaan. Bukan data kita buat sendiri tak. Kita ambil data tu. Nak tunjukkan ini dia. Maknanya ada sesuatu ni. Sesuatu. Kalau benda ni berterusan dan berlaku, tentulah akan mudarat kepada negara kita. Mudarat. Berapa banyak anggota polis yang terkesan, frontliner yang terkesan, berapa banyak, berapa ramai askar yang terkesan, berapa ramai kita kata doktor dan orang-orang hospital nurse dan sebagainya yang terkesan, berapa ramai. Ada buat kajian tak? Berapa ramai pula rakyat Malaysia yang terkesan? Ada ke data-datanya? Wallahu alam. Nak sebut kat sini kan, apabila kita bertemu dia siasah kepatian lebih daripada siasah rakyat, siasah Islam menjaga masalah din, masalah nyawa, nafs dan yang lain-lain lah, maka ketika itu sistem yang ada telah menutup mata dan telinga mereka yang berada di dalamnya. Tak nampak lah. Dia nak basuh tong tahi dari dalam tong tahi. Dia nak basuh tong tahi, dia masuk dalam tong tahi, dia basuh kat situ. Kan? Maka dia akan terkena tahi sehingga dia tak rasa dah baunya, busuknya, tak rasa dah. Dah duduk kat tong tahi. Kita mungkin 10 meter, 20 meter pun dah boleh bau dah tahi daripada tong tu. Dia dah masuk dalam tu. Dia tak bau dah tak nampak tahi dah. Tahi dia nampak macam biasa je, macam tanah je. Dia cuci duk kata nak cuci, kami nak cuci ni, tapi tahi duk masuk. Tahi masih on lagi. Dia cuci. Jadi tahi dia biasa dah. Najis dia biasa dah. Dah tak nampak najis dia. Jadi siasah ni yang dipegang. Jadi sebab tu nak gambarkan kat sini, kita perlu faham. Bila Allah perintahkan kita beramal, bukan beramal dengan hati kita, fikiran kita, hidup kita bergantung, bersandar kepada sistem-sistem jahiliyah. Bukan bersandar pada tu. Sama nampak macam keras, deras saya cakap ni. Macam keras, deras saya cakap ni. Tapi saya kena cakap, tak ada orang cakap ni. Saya kena cakap. Ada beberapa orang lah yang duk cakap sekarang ni. Alhamdulillah. Tapi bila kita cakap tentang kebangkitan Islam, terlalu jarang. Hampir tak ada lah. Kalau cakap ekonomi teruk, saya kena ekonomi teruk, marilah kita baiki ekonomi, atau adalah. Cakap kita ni kena tipu, yang ni kena ada. Tapi nak cakap masalah yang ada dan membina Islam, membina kekuatan Islam, tak ramai orang cakap. Yang ada di dalamnya kekuatan-kekuatan untuk mayyujadidullah dinah. Itu kekuatan untuk tajdid. Tak ramai orang cakap. Adalah tak ramai. Jadi perkara ini kita kena faham. Sebab tu kita kena bawa. Saya nak sebut kat sini tuan-tuan berbahagia mata Allah. Akan ada beberapa perkara yang dibawa oleh Task Force Rakyat nanti insya-Allah. Kan? Antaranya kita merancang untuk membuat beberapa live. Kita akan berdiskusi. Namanya diskusi, lembut sikit lah. Bukan berdebat, diskusi. Apa diskusinya?
kita akan tengok masalah rakyat. Apa masalah rakyat? Macam-macam masalah rakyat. Kita akan cakap 1, 2, 3, kita akan cakap kesan dia. Saya minta tuan-tuan bersama. Jadi dalam diskusi-diskusi begitu, kita akan cerita masalah dan penyelesaian. Tapi penyelesaian secara umum. Penyelesaian cara Islam khusus, dekat sini. Dekat sini kita cakap. Jadi penyelesaian secara umum, mengikut apa yang disetujui oleh ramai-ramai tadi, itu boleh kita buat. Kita bincang. Tapi bersama. Tuan-tuan kena bersama. Bukan kita kata kita sokong mana-mana parti politik apa, bukan. Kita nak sama-sama menegakkan apa yang Allah perintah. Menegakkan keadilan fitrah manusia. Supaya mudah-mudahan bila dekat dengan fitrah tadi, mudah-mudahan ramai yang akan sedar dan mendapat hidayah Allah. Mudah-mudahan mendapat hidayah Allah. Jadi ini, tapi kena beranilah. Jadi insya-Allah kita akan bagi signal nanti. Saya akan bagi signal nanti, ada masa kita akan jumpa, kita akan buat program dan tolong sebarkan seluas-luasnya. Sebarkan seluas-luasnya. Jadi bukan seorang, bukan dua orang ni ni satu rakyat ni. Kurang-kurang kalau yang kami berjumpa itu 300 NGO yang ada pada masa itu yang betul-betul bersama-sama dengan rakyat. Alhamdulillah dah ada tadi dan insya-Allah berkembang. Dan bukan orang Melayu je, bukan orang Islam. Orang Melayu Islam, insya-Allah mereka lah yang akan menterajui tajdid. Tapi orang Cina, orang India, yang mana mereka pun ada hati, ada perasaan, ada juga ciri-ciri fitrah, masih ada fitrah baik ni. Dan mereka ni lah sebenarnya yang boleh untuk nak menerima Islam. Minta maaf lah, saya sebut nama teruslah. Salah seorang Dr. Roland. Dr. Roland. Kan? Dia punya cakap tu macam orang Islam lah. Cuma tak mengucap dia kalimah syahadah. Dia duduk sebelah saya, sekali tu sidang media, cakap. Saya cakap dengan dia, Dr. Roland, kamu ni sebenarnya cara kamu cakap dia dah macam orang Islam lah. Nak adil, nak apa sebagainya kan. Kita percaya Tuhan, tak boleh tipu semuanya. Kamu cakap ni dah macam orang Islam, saya kata dengan dia. Bila lagi nak mengucap dia kalimah syahadah, saya kenen kat dia lah. Dia senyum. Dia kata, bila sampai masa nanti, dia kata, dia kurang gitulah. Nanti Dr. Roland tu kan, nampak dia macam India, nampak macam orang tak ada agama, tak, dia mengkaji, dia berfikir, dan dia berfikiran, dia boleh nampak kebenaran tu, dan dia tahu keadilan Islam. Jadi yang ada ni dia kata, walaupun dia tahu pemimpin-pemimpin yang ada kat tu pakai songkok, pakai kopiah, pakai serban, pakai apa, nampak macam ada ilmu Islam, tapi dia kata pemikiran mereka bukan Islam, dia kata. Dia sebut. Nampak tidak adilnya, nampak ada kepentingannya. Allah Akbar. Orang bukan Islam sebut macam tu, malu kita orang Islam ni. Saya duduk sebelah dia, kata, kamu ni mengucap dia kalimah syahadah aja. Kan? Mengucap dia kalimah syahadah aja. Nantilah, doa lah, mudah-mudahan dapat hidayah. Jadi orang-orang yang bukan Islam pun, yang India ni, yang Cina ni, Dr. Kenny, Cina. Dia pun luar biasa. Saya ingat sekali dia disebut, astagfirullah ke, Masya Allah, gitu dia sebut sekali tu. Kan? Raymond, ramai yang kita jumpa-jumpa ni. Adalah doktor daripada Mafim dan sebagainya. Ni doktor-doktor yang bukan Islam. Tapi mereka menyatakan fitrah dia, iaitu tak suka orang anyaya, tak suka orang buat jahat, tak suka orang berkhianat, tak suka pemimpin-pemimpin yang korup. Dan mereka ni pakar-pakar. Kan? Jangan sebutlah Profesor Mustafa. Profesor Mustafa ni lagilah. Saya minta maaf, no. Dia pernah diugut, saya sebut kat sini. Dia pernah diugut oleh seorang menteri yang memegang kesihatan pada satu masa dahulu. Mengugut untuk menarik pencen dia. Pernah diugut untuk menarik professorship dia. Pernah diugut, dia kata apa, Prof, janganlah cakap apa benda maklumat-maklumat ni, sebab Profesor Mustafa ni, dia pernah kerja dengan WHO. Pernah kerja dulu. Dia tahu bab vaksin ni, dia tahu sangat. Dia toksikologi, farmakologi. Dia memang pakar bahagian ni. Dan dia tahu, dan dia tak boleh faham. Kenapa orang tak boleh faham macam mana dia faham? Sampai peringkat menteri ugut dia. Masa tu dia pegang menteri lah. Tak payah cakap sebut nama lah. Saat lagi macam-macam pula berlaku kan. Dia kata apa? Kalau sayangkan pencen, kalau sayang professorship ni semua, dia kata, senyap je lah. Jadi pernah satu ketika tu Prof Mustafa dia senyap sekejap. Dia kata, saya ni tak boleh duduk depan. Saya ni tak boleh sebab ada orang ugut saya.
Tapi lepas tu, after some time, lepas berapa ketika tu, dia tak peduli lah. Dia kata ramai mati dah, ramai dah kena dah, ramai sakit dah, tak boleh lah. Saya bertanggungjawab ni, saya ada ilmu, saya bertanggungjawab ni, kata Profesor Mustafa. Itu dia all out. Dia tak peduli lah. Profesor kena tarik ke, pencen kena tarik ke apa, dia tak peduli. Akhirnya menteri tu yang tak berjaya menang. Kalah dia. Masuk radio sekarang ni. Kenapa masuk radio? Kerana dia nak popularkan diri dia. Jadi kita tengok hari ni, orang yang Islam, bila dia ada iman, orang yang Islam, dia ada pegangan, dia ada kefahaman yang solid, maka dia boleh berjuang. Dia bercakap. Walaupun tak hebatlah ilmu Islam dia tak hebat. Taklah macam orang belajar di Madinah ke, macam orang belajar di Azhar ke, macam orang belajar agama ke, PhD agama. Tapi dia berpegang dengan prinsip Islam. Lebih daripada orang yang ada PhD bahagian agama, yang cakap tapi tak ada boleh nak buat. NATO. Apa NATO? No action, talk only. No action, talk only. Itu banyak PhD macam itu. No action, talk only. NATO. Ada PhD. Dia cakap pasal apa? Pasal kunut. Kan? Bid'ah tak bid'ah. Pasal ni betul tak betul. Pasal yang realiti semasa ni, yang mati ramai ni, ada yang bapak dia sendiri mati. Lepas cucuk, bapak dia mati. Pun tak berani cakap, bapak mati. Dan dia tahu mati sebab tu. Tak berani cakap, yang lain dia cakap. Pasal akidah ni, akidah tu sesat tak sesat, bid'ah tak bid'ah. Macam-macam, cakap, cabar sana, cabar sini. Bapak sendiri mati. Tak nak cakap pasal benda yang membawa kematian dan kerosakan kepada ummah. Ini contohlah. Nak sebut orang Islam yang tidak ada akidah yang lurus, iman yang benar, dia lebih nampak perkara yang remeh-temeh berbanding dengan usul, berbanding dengan asas-asas prinsip Islam. Inilah digambarkan sebagai apa? Digambarkan sebagai man yujaddidullaha dinaha, mereka yang akan mentajdidkan agama Allah. Inilah dia dah. Jadi sebab tu malam ni salah satu daripada fiqh an-nasr wa tamkin yang kita nak sama-sama ni, bahawa kita kena beramal. Bukan cakap je, kena beramal. Kena datang ziarah, turun, jumpa. Sahabat-sahabat ni, seorang kat Perak ni, jom selawat kat Perak, datang kat Melaka, jumpa. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, rindu sebagainya. Ini semua ukhuwah ni. Kan? Ukhuwah. Daripada apa ni, Penang, daripada Kedah, daripada Pahang, datang. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, pergi ke Johor, pergi mana? Berjumpa. Dalam rangka nak menghidupkan ukhuwah dan menghidupkan satu amal yang mampu kita buat. Kita mampu buat. Jangan buat amal yang kita tak mampu. Jadi ini perkara yang kita nak lakukan. Tambahan lagi dalam keadaan sekarang ini, negara kita sangat kritikal. Dalam persidangan meja bulat yang kita buat, negara kita sudah sampai red alert, ancaman lampu merah. Dah sampai red alert dah. Kita tak tahu. Kita duk tengok hidup kita. Aku ada makan, tak ada makan. Ada gaji, tak ada gaji. Laku, tak laku. Aku punya bisnes. Kan, kita tengok. Kita punya yang biasa kita. Sedangkan, marhalah sekarang, peringkat sekarang bukan lagi peringkat nak fikir macam 10 tahun punya fikir. 20 tahun punya fikir. Kita dah 100 tahun dah ni. Dah 100 tahun. Masihi pun dah lepas. 2024. Hijri pun dah lepas. 1442. Kejatuhan Osmaniyah 1342 Hijriah ketika khalifah dipecat. Bersama dengan 1924, maka tahun kita 1442, 100 tahun Hijri bersama dengan 2022 dah lepas. Dan 2024 masih pun dah lepas. 100 tahun dah lepas. Jadi kita masih duk fikir kita ni 10 tahun dulu, 20 tahun, 30 tahun. Sambutan 40 tahun, sambutan 50 tahun, sambutan 60 tahun pertubuhan. Tapi cara fikir macam 60 tahun dulu lagi. Cara beramal macam 60 tahun dulu lagi. Tak sama. Tak sama. Politik pun sama juga. Fikir nak menang. Kita boleh kuasai 3 negeri cukuplah. Apa 3 negeri? Kita nak kuasa 1 dunia. Kalau nak kuasa 3 negeri, kita lawan dengan DAP ke, UMNO ke, mana-mana ke yang kita lawan tu, kita sudah puas hati dah. Tak, musuh kita bukan UMNO. Musuh kita bukan DAP. Musuh kita ialah antarabangsa.
Musuh kita ialah Al-Masih Dajjal. Yahudi kata apa? Melek Messiah. Melek Messiah, iaitu Raja Al-Masih. Itu musuh yang sebenar. Ada orang tanya dengan saya, macam mana apa nama kita nak tahu musuh kita macam mana? Tengok apa Nabi sebut. Jangan tengok apa kita faham, apa kita pandang. Memang tak sampai. Kita tengok apa Nabi sebut. Sebab tu kita bincang tentang pakatan jahat. Dulu orang sebut teori. Dah, sekarang dah fakta dah. Dah nyata dah. Apa teorinya? Saya ingat lagi ada orang kata ni Ustaz Cocoklogi. Indonesia lah, Ustaz Cocoklogi. Cocoklogi dia kata. Saya ingat cocok ni makan sedap. Rupa cocoklogi ni maksudnya teori. Bukan teori. Semua dah jadi fakta dah. Malahan musuh dah istihar dah. Dah declare. Tuan-tuan perempuan, kita di ambang peperangan Malhamah Kubra. Saya ingat tak lama dah. Silap-silap 2025 berlaku sesuatu yang besar. Saya ingat paling-paling 2026. Ini hasil kajian yang kita buat. Dan mungkin 2027 Islam dah kemuncak sehingga Allah izin kita menang 2027 insya-Allah. Ini bukan cocoklogi. Sebab perancangan mereka CBDC dan digital ID kurang-kurang 2025. Dajjal tak akan keluar selagi CBDC tak berjalan. Dajjal tak akan keluar sehingga dikontrol semua sekali. Raja keluar, dia nak benda semua dah siap. Tu raja lah. Sehingga akhirnya semua orang tengok dia minta tolong. Wahai raja, wahai pemimpin, wahai sekretari jeneral, wahai presiden, wahai nabi, wahai rasul, wahai Tuhan, dia kata. Kami nak air, tempat kami banyak berlaku kebuluran, nak air, nak makanan, bagi. Tempat kami perang, nak aman, habis kita kata. Tak ada perang dah. Tempat kami sekian, habis. Dia datang. Jadi masa bila? Masa dia kontrol keuangan, dia dah kontrol digital currency. Tapi dia tak boleh lama. Dia kalau lambat akan habis ni. Sebab itulah tuan-tuan puan-puan, peperangan yang berlaku di Gaza pada hari ini sudah sampai kepada tahap orang luar masuk dalam. Dah sampai dah. Apabila Ismail Haniah dibunuh dan kemudian Yahya Sinwar dibunuh. Kan? Dua pemimpin yang dibunuh secara serentak, secara berdekatan. Dan kemudian dalam keadaan yang ada pada hari ini kita melihat kepongan-kepongan dan berkembang pula kepada Lebanon, berkembang pula dengan Iran. Iran pun masuk campur sampai keluar pula orang kata Iran ni banyak tolong Gaza lebih daripada Sunni. Syiah lebih banyak tolong Gaza lebih daripada Sunni. Saya ingat itu statement politik. Sunni menolong Gaza sebenarnya. Saya kenal sangat dengan sahabat-sahabat kita di Gaza ni. Saya kenal sangat. Saya bersama juga dengan mereka lah, nak kata lebih kurang itu lah. Dan saya tahu internal dan external. Of course lah, Nabi SAW bagi contoh kat kita, kalau ada orang munafik, kita jangan perang dia. Kenapa kita tak boleh perang dia? Sebab dia tidak menzahirkan munafik dia. Dia tak menzahirkan permusuhan dia, tak boleh perang. Kalau perang, orang nampak Islam ni tak adil. Jadi zaman Madinah dulu, Nabi tak perang orang munafik. Cuma Nabi beritahu pada sahabat yang dipercayai dan sahabat itu memegang rahsia dan sahabat itu melihat dan merhati. Kalau ada perkara yang membahayakan kepada jamaah, maka dia akan beritahu. Dia akan inform. Kita kena buat gini sebab orang ni nak buat orang munafik nak bagi gini. Sekarang ni munafik majoriti. Mukmin yang sadiq minoriti sekarang. Sehingga nampak pakai ada janggut, ada kopiah, ada serban, ada kopiah merah dan kopiah macam-macam, biru sebagainya, pakai jubah, pakai apa semua. Nampak seperti ini ulama. Rupa-rupanya di belakangnya ada munafikin, musyrikin. Saya tak tahu siapa-siapa tu. Jangan letak tu. Saya nak sebut supaya kita berhati-hati je. Supaya kita berhati-hati. Mengatakan Syiah lebih banyak membantu Gaza daripada Sunni, itu hanya statement politik. Kerana yang membantu Gaza, membantu Palestin, Al-Aqsa, yang nampak dan yang tak nampak ialah ahli sunnah wal jamaah. Sunni, bukan Syiah. Jangan cakap Syiah membantu Gaza lebih daripada orang Sunni.
Kalau cakap hak tu, maknanya sama ada dia tak tahu ataupun dia bercakap politik. Minta maaf no. Sebab saya on the ground. Saya orang yang on the ground. Kita pergi sampai ke Gaza. Kita mengetahui pergerakan-pergerakan yang ada. Kita faham macam mana di kem-kem pelarian. Kita tengok kem-kem pelarian. Tak tahukah kita kes yang berlaku setelah Iraq jatuh. Orang Syiah bunuh orang Palestin. Banyak di Iraq. Banyak dibunuh. Antara orang yang dicari oleh orang Syiah ketika itu ialah orang Palestin. Orang Palestin. Sehingga orang Palestin terpaksa melarikan diri daripada Iraq pergi ke Syria. Nak masuk Syria pula, orang Syiah di situ tutup, tak nak bagi masuk. Maka duduklah mereka ke Tanaf. Saya dah sampai ke Tanaf tu. Saya dah pergi ke Tanaf tu. Berjumpa dengan orang-orang Palestin yang jadi pelarian di situ. Yang dikejar oleh Syiah yang di Iraq, yang ditahan oleh Syiah yang ada di Syria pada masa itu. Mereka duduk tengah-tengah. Nak kanan tak boleh, kiri tak boleh, duduk kawasan yang cukup berbahaya dari sudut kehidupan. Saya jumpa, siapa yang tolong? Sunni yang tolong, bukan Syiah. Jangan kata Syiah menolong lebih hebat. Tuan-tuan puan-puan, kalau sungguh-sungguhlah Iran nak tolong Palestin, daripada dulu dia tolong. Kenapa dia tolong hanya lepas beberapa ketika ini? Kerana memang sebenarnya siasah Israel, mereka dah tak boleh kalahkan Hamas. Jadi macam mana nak kalahkan Hamas? Dia kena kalahkan semua. Dia kena besarkan peperangan ni. Kenapa dia kena besarkan peperangan ni? Kerana dia nak libatkan orang munafik bersama dengan mereka. Kerana bila orang munafik bersama dengan mereka, dia boleh tikam dari belakang. Siapa munafik ni? Orang Arab yang munafik. Siapa dia? Majoriti kerajaan-kerajaan munafik yang ada. Jadi bila Iran tembak ke Israel, berapa ramai mati kat Israel? Oh, dia kata Iran bagi tahu kat mana dia nak bom supaya tak nak matikan orang, dia hanya nak matikan tentera je. Betul lah. Kita percaya dia punya cakap propaganda itu. Dan dah terkena Syiah dengan taqiyah. Saya minta maaf kalau ada orang Syiah kat sini. Tak apa, saya tak musuh Syiah tu. Sebenarnya sebut, ada orang kata Syiah lebih banyak bantu Palestin daripada Sunni. Bohong. Sama ada dia tak tahu ataupun hanya kata-kata politik dalam rangka nak menyatu padukan umat Islam, nak dapat undi lah maknanya. Jadi kalau orang Syiah tu dia boleh sokong lah. Kalau orang Sunni boleh sokong lah kerana kita satu padu. Itu statement politik sahaja. Minta maaf no. Ini berdasarkan pengalaman. Bukan berdasarkan buku kitab baca ni, bukan. Ini bukan berdasarkan mimpi, tak, berdasarkan fakta. Bukan mimpi, fakta. Ini tak ada kaitan dengan siapa-siapa, no. Saya minta maaf. Saya keluar pula, bukan berdasarkan mimpi. Berdasarkan fakta. Saya on the ground. 500,000 pelarian Palestin di Syria. Saya pergi tengok sama dengan sahabat-sahabat ramai. Pergi tengok, perhati. Kaji keadaan dia. Siapa yang tolong? Bashar Assad tolong? Nehi. Orang Hindu kata, nehi. Tak ada. Dia tangkap ada lagi. Bapa dia, Assad, Hafiz Assad. Bapa dia bunuh lagi orang Palestin ada. Bapa Bashar Assad. Bunuh orang Palestin. Di Syria ada kurang-kurang 500,000 orang pelarian di Syria sebelum ni lah. Sekurang-kurangnya lah. Dia banyak lagi. Yang kami buat data tu 500,000 orang. Pelarian, kem-kem pelarian. Dah besar-besar lah. Shabra Shatila contohnya. Itu kem. Shabra Shatila ni di Lubnan. Kita pergi kat Lubnan tengok. Siapa yang tolong? Bukan orang Syiah. Bukan. Tiba-tiba kita kata orang Syiah banyak tolong. Orang Syiah hantar bom banyak mungkin. Tak ada satu negara Islam yang Sunni pun hantar sebutir bom. Kenapa? Munafikin memerintah. Bayangkan kalau orang yang mukmin yang sadiq memerintah. Saya ingat habis dah Israel. Jadi dia kata ratus ribu lah kata. Bom daripada Iran pergi ke Palestin, pergi ke Israel. Minta maaf no, saya sebut ni. Kita tengok ribu bom datang, kita kata Syiah tolong banyak. Minta maaf lah. Saya orang duduk on the ground, saya tak percaya. Saya tanya dengan kawan-kawan sahabat kita di Gaza, sahabat kita di Palestin,
sahabat kita di Aqsa. On the ground, bukan politik. Saya tanya, no, nehi. Bukanlah kata tak tolong langsung, kan? Tetapi nak sebut kat sini, kan, statement tu, kan, adalah statement politik. Saya minta maaf, no? Saya sebut lah, terus terang lah. Saya tak ada kepentingan. Saya tak nak tonton undi saya tak nak bertanding pun. Saya tak nak bertanding pun. Ada kepentingan apa pun. Saya dapat duit ke? Ada 1 sen tak dapat. Bukanlah nak sebut apa. Saya tak ada kepentingan, tuan-tuan. Saya sebut ni berdasarkan apa yang kita lalui on the ground. Ahlus sunnah wal jamaah. Orang-orang sunni ni yang banyak membantu. Saya kenal ramai. Dia punya jaringan, apa namanya, jaringan peniaga-peniaga ni, businessman ni, Arab ni, dia orang ada. Yaman Group Business Club, macam-macam lah. Jordan pun ada, di Lebanon pun ada, semua dia ada dia punya persatuan ekonomi yang bantu Gaza. Dari Qatar, dari Jordan, dari Turki, yang bukan Arab, dari Turki bercampur dengan Arab. Bukan kerajaan, tapi Ahlus Sunnah. Mereka sebenarnya yang menghidupkan, membantu penghidupan di sana. Sehingga sampai boleh terbinanya teknologi. Bukan orang Syiah. Nak ambil hati orang Syiah pun ambil lah. Tapi bukan, jangan cerita pasal perjuangan mereka lebih baik. Ini hanya nak jadikan mereka hero. Saya minta maaf, no. Saya tak ada penting apa-apa. Saya cuma cakap je. Berdasarkan pengalaman saya bersama mereka dan berdasarkan kepada, kan, fakta yang saya tengok, yang saya baca, yang saya kaji. Bersama juga dengan sahabat-sahabat lah, bukan saya seorang lah, sahabat-sahabat. Ramai kawan-kawan kita ni. Syekh pun ramai. Saya pernah belajar di Amerika, saya tahu pandangan-pandangan syekh dari sana. Saya pernah juga berada di kawasan-kawasan Middle East, saya tahu pandangan-pandangan mereka. Dan mereka menyatakan, dan on the ground, saya tengok dengan mata saya, siapa yang tolong untuk orang miskin tu? Yang hantar biskut, yang hantar tepung, yang hantar minyak, siapa ni? Yang hantar Ahlus Sunnah. Yang bagi mereka makanan, biiznillah, miskin pelarian ni. Yang bagi mereka kerja, yang mencari dana untuk mereka. Subhanallah. Minta maaf. Dan juga disebut oleh pimpinan Al-Qassam, pimpinan Hamas. Mereka bersebut, tapi mereka tak sebut secara peringkat sebab nak jaga diplomatik. Dia nak jaga hubungan diplomatik. Dia kan parti politik juga. Dia tak sebutlah keburukan orang. Dia nak sebut baik semua. Dia semua sebut baik sebab apa? Nak jaga. Tapi dia tak boleh cerita yang negatif, yang orang tu tak suka, kan. Jadi tak nampak bergaduh. Macam Nabi SAW tak cerita tentang keburukan orang munafik. Tapi saya hari ni cerita sebab ada orang dah cerita. Orang kata begini. Saya nampak fakta ni tak betul. Saya nampak fakta ni salah. Saya kena betulkan lah. Tapi bukan kerajaan. Kerajaan banyak retorik sahaja. Kita tengok apa yang saudara Anwar Ibrahim sebut, nak membantu Palestin, kan, olok-oloknya nak membawa ke United Nations. Kita tengok sejauh mana disebut. Dia berani ke sebut dekat United Nations General Assembly. Dia berani sebut. Macam mana Tun Mahathir sebut. Bukan saja sebut, Tun Mahathir sebut banyak. Tapi kita tengok adakah PMX kita berani buat juga. Berani buat, jangan sebut NGO punya level. Setakat berucap, berapi-rapi, takbir, Allah Akbar, itu NGO punya level. Level NGO ni dia boleh cakap, waktu kutip sikit-sikit, pergilah tolong. Level kerjaan ni, dia jadi Perdana Menteri ni, takkan cakap macam NGO juga. Cakap berapi-rapi, budak UM pidato, benang pidato boleh cakap berapi-rapi daripada Anwar Ibrahim. Cakap, semua orang boleh cakap. Buat. Dan apa yang nak buat? Kita hantar tentera kita masuk ke sana, minta izin daripada United Nations. Wahai United Nations, kami rakyat Malaysia merasa terharu, merasa sakit hati dengan penderitaan anak-anak hari ini. Tak ada makanan, tak ada air, tak ada ubat-ubatan, hidup segan. Mati panggil dia. Tak sebut kat sini. Kami nak minta hantar tentera kami ke sana untuk memberi bantuan kemanusiaan. Minta. Kalau tak nak bagi pun, kami nak pergi juga. Cakap macam itu. Cakap macam Tun Mahathir dulu. Tak secara terang-terang, cakap belakang-belakang.
Tun Mahathir hantar 1,000 orang ke Bosnia. 1,000 tentera dihantar. Itu pun ada orang minta, Tun, teruk sangatlah Bosnia ni Tun, macam mana? 1,000 orang tentera kita hantar. Low profile, jangan bawa bendera Malaysia, pakai baju biasa. Minta maaf no. Ini rahsia. Tapi saya nak dedahkan sebab saya tunjuk bagaimana sebenarnya bukan cakap yang power. Yang power ialah aksi, action. Cakap betul-betul. Buat betul-betul. Kalau tidak kita jadi munafikin yang pandai cakap aja tapi berbohong. Jadi sebab tu kita sama-sama bentuk. Jadi sebab tu kita pujilah. Kan ada keberanian lah, tak banyak pun sikit lah. PM kita ni mudah-mudahan Allah bagi hidayah kat dia, rahmat kat dia, Allah bagi kekuatan kat dia lah. Mudah-mudahan lah kita sokong. Kalau benda yang baik kita sokong. Kita tak akan, bukan macam parti politik. Kan? Kalau lawan tu lawan sampai habis. Pembangkang sampai kering pun pembangkang. Kita rakyat, kita NGO, bila kerajaan buat baik, Alhamdulillah, kita sokong. Bila kerajaan buat tak baik, kita beritahu lah, bagi nasihat semampu yang kita boleh. Sebab kita bukan cakap kosong, kita ada pakar. Saya sebut tadi, banyak perkara-perkara yang melanggar perlembagaan negara. Antaranya Akta 342, Akta 775. Banyak lagi akta-akta ni yang telah diluluskan oleh Parlimen, yang telah digarap oleh Parlimen. Rupa-rupanya banyak benda yang juga kan berlawanan dengan perlembagaan. Jadi benda ni saya tak pandai, tapi yang pandainya lawyer. InsyaAllah kalau siapa daripada pihak kerajaan nak tanya besok, kita tunjukkan lawyer yang boleh hurai. Tapi syaratnya jangan tunjuk diam-diam, kena tunjuk depan-depan cara terus supaya rakyat tahu. Nanti ingat tak lagi dia potong seorang-seorang lawyer tu. Dia bagi banglo seorang 10 biji, dia bagi kereta seorang 10 biji, dia bagi kahwin 4, lawyer-lawyer pun senyap. Dia ugut pula, senyap. Tak, kita nak kalau lawyer ini didedahkan, yang pandai-pandai perlembagaan ni, diberikan secara terus. Kita cakap, dia cakap secara umum. Cakap yang ini, langgar ni, langgar ni, langgar ni. Betulkan. Siapakah yang boleh betulkan ni? Tuan-tuan puan, malam ni saya nak sebut, insyaAllah dalam masa sikit lagi ni. Apa dia? Tuan-tuan, saya nak minta tuan-tuan menyokong NGO-NGO pada hari ini. InsyaAllah salah satu perkara yang kita akan kemukakan kepada negara kita, iaitu kita nak minta campur tangan di Raja, campur tangan yang di Pertuan Agong, campur tangan Majlis Raja-Raja ke atas semua penyelewengan dan semua penyalahgunaan kuasa dan semua tipu daya yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin yang berkhianat ini. Rakyat tak boleh buat apa-apa. Tuanku Raja yang di Pertuan Agong, Sultan Iskandar, Sultan Ibrahim Ibnu Almarhum Sultan Iskandar. Dia boleh, dia yang di Pertuan Agong. Maka patik-patik kami yang ada di sini memohon, merayu, merafak sembah untuk meminta tuanku dan Majlis Raja-Raja campur tangan dalam semua perkara penyelewengan yang berlaku. Kita ada resolusi rakyat yang telah kita buat, task force rakyat telah pun kita bagi, dan insya-Allah kita akan sampaikan kepada Majlis Raja-Raja dan kepada Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong, Sultan Ibrahim bin Sultan Iskandar Almarhum. Nak sebut kat sini, kita minta rakyat bersama. Dan saya nak sebut kat sini satu benda yang fakta, kedaulatan raja, kekuatan raja bukan bersama Parlimen. Kekuatan raja bersama rakyat. Raja bisanya apabila dia bersama rakyat, bukan bila dia bersama dengan Parlimen. Walaupun Parlimen, menterinya, PM-nya, sebagainya boleh bagi tender, boleh bagi projek, boleh bagi bisnes pada raja-raja, tetapi bisa raja-raja bukan dengan Parlimen, bisa raja-raja dengan rakyat. Maka bersamalah dengan rakyat. Bersama dengan rakyat. So patik-patik semua meminta Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong, Sultan Ibrahim Ibnu Almarhum Sultan Iskandar, begitu juga Majlis Raja-Raja, untuk sama-sama campur tangan tentang apa yang berlaku pada hari ini. Apa dia? Banyak sangat perkara. Saya nak cerita satu-satu. Tetapi yang besar-besar tu contohnya apa? Akta 342. Yang telah diluluskan dengan sneaky way, kata Tengku Razali. Sneaky way, dengan cara tipu helah.
23 orang sahaja yang meluluskan, kan, sedangkan 26 orang sepatutnya minimal quorum untuk parlimen. 23 orang aja. Itu pun dengan suara. Siapa setuju? Setuju. Adalah 2-3 orang. Termasuk tukang sapu dia suruh. Aku bagi kat kau RM10, kau cakap setuju kau kuat. Setuju! Ini gurau-gurau je lah. Jadi nak sebut sini. Jadi kita tak boleh langgar perlembagaan. Jangan langgar perlembagaan. Ini perlembagaan. Sebab kita hidup di sebuah negara. Bila masa nak langgar dunia ni, kalau dah ada Imamul Mahdi masa tu, dah ada fatwa daripada Imamul Mahdi dan juga dengan Al-Mahdiyin, gabungan ulama-ulama yang saleh, gabungan kepimpinan pergerakan umat yang saleh telah mengisytiharkan sesuatu. Masa tu barulah kita, siapa yang ada kekuatan boleh bangkit lah. Ni perut loyot-loyot semua, kan, jalan sikit dah mengang-mengang nak bangkit macam mana, kan. Ni sekarang kita kena manfaatkan, kena melalui perlembagaan. Dan perlembagaan negara kita ni meletakkan agama Islam dan penjaga agama Islam kepada ke bawah duli sultan, ke bawah duli yang di-Pertuan Agong. Jadi kita kena lalulah, ikutlah. Dan kita bukan nak lawan kerajaan, kita bukan nak lawan Agong, kita bukan nak lawan siapa-siapa kepimpinan-kepimpinan yang ada ni. Kita cuma nak menyampaikan hajat rakyat. Ini hajat rakyat, ini masalah yang rakyat nampak, ini masalah yang kami kena. Maka kita nak mintakan keadilan mengikut lunas perlembagaan dan lunas undang-undang, bukan mengikut sembrono, kata ahli parlimen. Jangan ikut sembrono, kita tak ikut sembrono. Ini sama-sama dia orang bergaduh, kan. Terpulanglah kalau tuan-tuan yang ada kat sini nak mengaku raja, tak ada waktu tuan punya tuan terpulanglah. Tapi dari sudut perlembagaan kita kena follow dulu. Kita kena follow. Sebab inilah asas yang ada. Walaupun kita tak setuju 100% contohnya, tapi kita kena follow. Ini undang-undang dan kedaulatan undang-undang, kan, keluhuran perlembagaan. Ini yang mereka langgar ni sekarang ni. Dan kalau kita biarkan dan dibiarkan, sebab tu saya sebut tadi, bisa raja bersama rakyat. Bisa raja, ni saya pinjam perkataan daripada Tengku Razali. Bisa raja bersama rakyat. Bukan bersama MP. MP ni pekerja kepada raja. Raja yang bagi, raja ni kuasa dia besar sebenarnya. Tapi dia tipu seolah-olahnya raja ni tak ada apa. Seolah raja ni bahagian penyimpan mahu raja-raja mengisytiharkan raya tak raya. Ingat tu je kuasa raja. Kuasa raja lebih besar lagi. Lebih luas lagi. Kami bincang dengan lawyer-lawyer ni. Kuasa raja ni luas. Sultan ni luas, agung lagi lah. Hebat kuasanya di dalam negara kita. Dia pemimpin tertinggi. Pemimpin tertinggi. Tetapi seolah-olah dia ditipu. Seolah kuasa ni sekadar isytihar raya tak raya. Jadi bila lambat raya je, kan, marahlah orang rakyat ni. Apalah raja ni nak cepat raya ni. Lambat raya cepat raya tak kira lah. Bukan tu, lebih lagi. Jadi kita kena menghormati pemimpin. Selagi pemimpin itu tidak melakukan benda yang memudaratkan Islam, selagi dia tidak meletakkan Islam ataupun Al-Quran di bawah kaki dia, kita kena hormat. Selagi dia bersembahyang, kata Rasulullah SAW. Selagi pemimpin itu solat, selagi pemimpin itu tidak menjadi kufur, maka kita kena taat kat dia. Taat apa? Taat pada ma'ruf, bukan taat pada maksiat. Benda yang ma'ruf kita kena bersama-sama, sokong menyokong. Inilah hakikat kebangkitan. Dan insya-Allah bila sampai waktunya, sampai waktu nanti, kebangkitan yang sebenar, pada masa itu orang-orang yang Allah pilih, mereka akan bangkit. Masa itu tak ada siapa boleh nak menahan kebangkitan dan kemenangan sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah. Ini kita kena faham ni. Tak maaf no, saya terpaksa cakap macam ni sebab apa? Dalam ni ada ramai orang macam-macam jenis. Ada yang bukan Islam pun ada kat sini. Kan? Intelijen apa ni, Bukit Aman pun ada. Intelijen tentera pun ada dalam ni. Kerabat raja pun ada. Saya tak tahu lah raja ada. Saya tahu Sultanul Arifin Al-Haq adalah. Sultanul Arifin Al-Haq ni dia raja juga. Raja kat dia lah. Jadi ada kerabat raja saya tahu. Ada Tan Sri sebagainya yang kan, general pun ada dengar. Kalau sebut Lubnan pun general dengar. Dan saya nak nyatakan kami menyokong tentera. Kami bersama dengan tentera.
rakyat bersama tentera. Sebab tentera ni mempertahankan negara dan kedaulatan. Cumanya yang memimpin tentera tu kena betul lah. Bukan jeneral, atas jeneral tu. Menteri Pertahanan janganlah pengecut. Jangan lantik Menteri Pertahanan pengecut. Tengok kapal Cina lebih besar daripada kapal kita, terus kata kapal Cina kapal perang, kapal nuklear, kapal kita kapal sampan. Macam mana nak menang? Penakut kan? Dia tengok kapal, dia tak nampak tentera Allah. Dia tengok kapal, dia nampak kebesaran makhluk. Syirik kepada Allah. Tak maaf nama. Ini bukan kaitan dengan mana-mana Menteri Pertahanan. Ini contoh. Kalau yang ada tu, kan, rasa pedas makan padi, makan cili, rasa pedas. Itu dia punya hal lah. Baik, jadi saya nak sebut ke sini tuan-tuan dan puan Allah. Saya nak simpulkan di sini bahawa di dalam memahami fiqhun nasr atau tamkin, iaitu fiqh kemenangan dan juga kedudukan, menegakkan khilafah, menegakkan Islam tadi, maka kita kena faham akan cara-cara dan gaya-gayanya. Dia ada demi sebab-sebab kemenangan, dia ada syarat-syarat kemenangan, dia ada demi sunnahnya. Ini kita kena faham. Jangan kita main semangat Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Mari kita mengundi je. Mengundi tak akan menang dah. Kalau kita tak semayang, mengundi, demonstrasi, datang sejuta demonstrasi, tapi seorang pun tak semayang, Allah tak tolong. Sebab kemenangan bukan daripada kita. Kemenangan bukan sebab kita ramai. Kemenangan bukan sebab kita terror. Kemenangan bukan sebab kita pandai, kita banyak jaringan. Kemenangan daripada Allah. Allah bagi menang. Allah sebut tadi kan, dalam Quran tadi kan, bukan Allah tidak boleh mengalahkan musuh. Allah boleh, tapi Allah nak menguji kamu ni sabar tak, kamu ni tolong-menolong tak, bersama-sama membina kekuatan. Kalau kamu sabar dan bekerja sama, bersatu padu, tolong-menolong, insya-Allah Allah bagi menanglah. Bila? Insya-Allah sun. Tetapi Allah bagi amaran. Sekiranya kita tidak menyahut seruan untuk bangkit bersama, membina kekuatan tadi, maka Allah akan lantik, Allah akan gantikan orang-orang yang lain yang lebih baik daripada kita. Itu amaran Allah. Allah tak perlukan kita. Islam tak perlukan kita. Kebangkitan tak perlukan kita. Kemenangan Islam tak perlukan kita. Tapi kita yang perlukan Allah. Kita yang perlukan kebangkitan. Kita yang perlukan Islam. Kita yang perlukan jihad, dakwah dan tarbiyah. Kita perlu kembali kepada madrasah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita perlukan, bukan Islam perlu. Kita jangan rasa, oh ya aku ni kan bangkit ni kan. Aku kena buat sebab kalau tak menang dah Allah akan bagi menang tanpa kita. Kalau kita tidak menerima amanah yang telah diberikan oleh Allah dan Rasulnya kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah nanti kita jumpa lagi noh. Malam ni sebagian. Saya ingat nak buat sekejap jadi lama juga. Berapa dah ni? Oh, ke 11. Saya ingat nak buat sejam je lebih kurang. Saya pun tak pernah sihat sangat ni. Besok pula nak travelling. Jadi insyaAllah mudah-mudahan Allah ampunkan kelemahan kita. Allah ampunkan dosa kita. Ustaz mention nama better. Nama tak mention. Gelaran aja. Sultanul Awliya, Sultanul Arifin Al-Haq. Jadi mudah-mudahan kita semua akan ada kualiti kepimpinan. Kepimpinan Islam yang ada iman, yang mentauhidkan Allah dengan iman yang hidup, yang kemudian beribadah dengan ibadah yang sahih, kemudian berakhlak dengan akhlak yang mantap, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita berukhuwah dengan kasih sayang yang sebenar, dan kemudian kita bersatu bersama dengan pergerakan penyusunan jamaah-jamaah, taifah bergabung-gabung, dan akhirnya Allah berikan kemenangan kepada golongan mukmin yang sadik, mukmin yang benar. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang yang benar, insya-Allah. Minta maaf banyak-banyak kalau saya tercakap kasar ke apa ke. Saya mohon ampun pada Allah, minta maaf pada tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah. Kalau siapa yang baru masuk ni, tolonglah dengar daripada mula. Saya lagi salah sangka pula. Jangan potong-potong ceramah ni noh. Jangan potong-potong. Jadi itulah insya-Allah. Jadi kita sama-sama berdoa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعهدت على نصرة شريعتك واثق اللهم رابطتها وأدم مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التواكل عليك وأحييها بمعرفتك وأمتها على شهادة في سبيلك يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمستضعفين والمجاهدين في كل مكان وكل زمن يا الله. اللهم انصر الإسلام والمستضعفين والمجاهدين في فلسطين وفي الأقصى. اللهم انصرنا على طريق الدعوة يا الله. اللهم انصرنا على طريق الدعوة وطريق التربية وطريق الجهاد في سبيل الله. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا الله. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا الله. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم اجعلنا من المؤمنين حقا. اللهم اجعلنا من المتقين حقا. اللهم اجعلنا من المحسنين حقا. اللهم اجعلنا من المقربين. اللهم اجعلنا من المحسنين. اللهم اجعلنا من الواصلين. اللهم اجعلنا من العارفين. اللهم اجعلنا من المحبين. اللهم اجعلنا من الصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اجعلنا من المهديين. ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, insya-Allah kalau ada kesempatan kita sambung lagi tajuk kita ni insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.